Kita orang cari kisah. Kisah apa? Orang tak boleh cakap di sana. Di pendidikan masih ada. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu 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 akbar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Syirah Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi awliyaillah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, muslimin, muslimat, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita memulakan majlis ilmu kita pada pagi yang barakah ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang hadir pada saat ini, dan marilah sama-sama kita berkongsi, marilah sama-sama kita share perkongsian kita ni supaya lebih ramai boleh hadir, kerana saya insya-Allah akan mengupas dan membincangkan tajuk yang telah diberikan oleh pihak penganjur ini dengan lebih mendalam. Sebab masa yang diberikan adalah lebih kurang dalam 1 jam setengah. Subhanallah. Masa yang diberikan lebih kurang dalam 1 jam setengah, tuan-puan sekalian. Jadi insya-Allah, okey, izinkan saya sekejap ya, sekejap tuan-puan sekalian, jangan pergi mana-mana, tunggu kejap.
Subhanallah. Macam mana nak solution berselirat? Okey, subhanallah, alhamdulillah, sahabat-sahabat nikmati Allah sekalian, terlebih dahulu saya nak raikan hadirin hadirat yang hadir, masya-Allah. Antaranya iaitu ini di page FB. Subhanallah, nanti dulu. Kalau boleh print. Ada Retiana, ada Insyirah Ayuni. Apa khabar semua? Boleh tinggalkan komen. Saya bertanya apa khabar semua, Masya Allah. Mungkin boleh jawab salam, Assalamualaikum, boleh jawab. Lepas tu apa khabar semua, anda daripada mana? Jawab apa khabar dan boleh respon anda daripada mana, mendengar daripada mana. Hadir di kuliah Alamaya, tapi sebenarnya anda berada di mana? Hawi Ismail, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Farah Rahim, Fizan Rahman, Khairi Alias, Nur Robiah, Jamilah Abdul Ghani, Hajjah Mazarina, subhanallah, Nur Aini Yaakob. Masya Allah, yang ni kan tolong klik. Nur Aini Yaakob, Mamayah Suraini, Nur Hafizah Mat Toha, Nur Anissa, Junaidah Mohaini, Maryam Haji Jamaluddin, Masya Allah, Nur Aini Yaakob, Fira Kushairi, Nur Liza Baharin, Rozilah Baka, Ani Ahmad, Nur Aimah, Nur Aimah Jamal, Hamidah Dah, Asma. Kau boleh saya nak sebut semua ni, Masya Allah. Rohayu Abdul Wahid, Nik Norwati, Sari Mahmad. Subhanallah, saya pun sayang semua kerana Allah. Ada daripada Kuala Lipis Pahang, ada daripada Selangor, ada Singapura, An-Nahim. Okey, sekarang berada di Jalan Pantai A baru di Pejabat, Ustazah. Terima kasih Pak Rohayu. Tak ada masalah ya, kita dengar kuliah sambil berada di Pejabat. Okey, Nazatun Nazirah, Nur Alis. Tuan-puan dan lagi orang perempuan ramai ni, saya insya-Allah hari ni sebenarnya ada berkaitan dengan bab zakat. Dan insya-Allah saya akan bagi pendetailan berkenaan dengan zakat emas. Sebab sekarang memang orang kita memang banyaklah dan saya nak detailkan berkenaan dengan zakat emas dan apa ancaman Allah kepada mereka yang tak bayar zakat emas. InsyaAllah, mudah-mudahan jawapan saya itu mengikut sebagaimana pusat kutipan zakat kan, Baitul Mal dan sebagainya. Dan mungkin saya bawakan sebab hari ini adalah penganjurnya daripada Pahang. Jadi kita akan tengok pusat kutipan zakat Pahang, pengiraan zakat emas, soal jawab tentang zakat emas dan sebagainya. Dan kenapa saya nak, memang zakat tu umum, tetapi kenapa nak tekankan sikit berkenaan zakat emas? Kerana ia adalah satu kebiasaan dan hari ni memang ramai orang duduk beli emas, menyimpan dengan emas tengah turun dan sebagainya. Ada orang dah simpan 15 tahun emas, maknya simpan, lepas maknya meninggal, Masya Allah, tahu-tahu ada emas banyak. Anak pun tertanya-tanya, selama mak simpan emas ni kan, mak bayar tak zakat? Dan apa ancaman kepada mereka yang tidak membayar zakat emas ni? Subhanallah. Ustazah, memang Ustazah nak fokus zakat emas, lepas tu tolong perintah detail berkenaan terutamanya daripada pusat kutipan zakat emas, pusat kutipan zakat Pahang. Jadi kepada siapa yang nak bertanya apa-apa soalan, boleh tinggalkan, nanti tim ada bantu saya untuk saya menjawab dengan cepat. Kalau boleh dalam sejam setengah ni kita dah dapat menjawab banyak persoalan. Okey, saya tengok sahabat-sahabat di IG, Masya Allah. Ya, I love you juga. Ramai yang cakap I love you ni. Dulu saya praktikal pernah bawa Ustazah dengan kawan Aufi pergi ceramah di Kelantan. Terima kasih, subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Elvis MMJ Brunei. Okey, ada daripada Brunei. Ada Singapura. Okey, daripada Brunei ramai ya ni sahabat-sahabat kita di IG. Saya bacakan ni sahabat kita dah IG tapi dah tak keluar dah dia punya ni. Komen. Okey, tak apa. Kim Nutellas ada, terima kasih. Siapa lagi ni? Ustazah nanti save ni. Ya, betul, kita akan save. Tuan-puan kena tengok dekat IGTV. Sabah, bersyukur 21 daripada Sabah. Sarah Azman, ada daripada Kajang. Okey, alhamdulillah. Okey, kita akan mulakan ya. Itu adalah greeting lah sebelum kita mula. Belum mula lagi tuan-puan sekalian, itu greeting sahaja.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Alhamdulillah, hari yang barakah di bulan yang mulia iaitu bulan Sya'ban. Tinggal lebih kurang 13 hari lagi tuan-puan sekalian. 13-12 hari macam itulah untuk kita masuk ke gerbang Ramadan. Alhamdulillah, antara persiapan kita untuk masuk ke Ramadan adalah kita membersihkan diri kita. Sama ada membawa maksud membersihkan diri dosa, noda dan sebagainya, dan kita melunaskan segala tanggungjawab kita sebelum Ramadan. Termasuklah tanggungjawab kita dalam menunaikan zakat, masya-Allah. Dan insya-Allah saya akan berkongsi dengan tuan-puan dengan cara yang mudah, cara yang senang nak difahami, dan bagaimana boleh masalah-masalah yang tertanya-tanya tu kita cuba rungkaikan. Dan saya bukan menjawab dengan melalui saya, berdasarkan saya, tapi berdasarkan sandaran kita buka ke portal-portal yang memberikan maklumat yang tepat berkenaan dengan zakat. Okey, subhanallah tuan-puan dimati Allah sekalian, untuk makluman, penganjur program kita pada hari ini ialah Pusat Kutipan Zakat Negeri Pahang. Pusat Kutipan Zakat Pahang. Masya Allah. Jadi, saya sangat menyarankan tuan-puan sekalian pergi ke page FB Biz Zakat. FB Biz Zakat. B-I-Z-Z-A-K-A-T. B-I-Z Zakat. Dia sambung tau. Biz Zakat. Macam tu dia tulis tu. Okey. Kalaulah kita ni boleh follow kan page FB artis contohnya, kan, FB tu FB ni, page tu page ni, bab bisnes dan sebagainya. Jadi ini adalah satu page yang wajib, FB yang wajib kita follow, sebab ia berkaitan dengan kewajipan kita untuk menunaikan rukun Islam. Sebagai orang Islam, dia terdiri di atas 5 rukun, kan, syahadah, solat, puasa, zakat, haji. Jadi cukuplah rukun 5 ni, insya-Allah sahlah kita ini sebagai orang Muslim. Kalaulah puasa ada 2 rukun, kan, niat dan juga meninggalkan sesuatu perkara yang boleh membatalkan solat. Manakala kalau kita tengok solat ada 13 rukun, cukup 13 rukun maka sah solat. Jadi kita orang Islam pula, untuk cukup jadi orang yang Muslim mesti ada 5 rukun ni, barulah sah kita jadi orang Islam. Solat, syahadah, solat, puasa, zakat dan juga haji apabila kita berkemampuan. Subhanallah. Kemudian untuk jadi orang yang beriman ada 6 pula rukun. Itu yang kita sebut rukun iman. Kalau cukup 6 rukun ni barulah sah kita jadi orang yang beriman. Apakah rukun iman? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, lepas tu beriman kepada qada dan qadar. Subhanallah. Jadi insya-Allah tajuk yang diberikan kepada saya pada hari ini ialah rizki digali, berkat dicari. Rizki digali, berkat dicari. Subhanallah. Okey. Penganjur adalah Pusat Kutipan Zakat Pahang, PKZ, Pusat Kutipan Zakat Pahang. Jadi boleh je kita follow. Ustazah kena follow negeri masing-masing ke? Sebenarnya tak ada masalah. Boleh tak kita nak bayar zakat, kita duduk di Selangor tapi nak bayar zakat dengan Pusat Kutipan Zakat Pahang? Boleh ke tidak? Boleh tak Ustazah Akilah? Ustazah Najwa? Jawapannya boleh. Siapa-siapa pun sebenarnya kita walaupun duduk sini nak bayar zakat, sebab kita orang Terengganu, nak bayar zakat dengan Kerajaan Negeri Terengganu, dengan Pusat Kutipan Zakat Terengganu. Boleh je dengan mana-mana. Subhanallah. Siapa yang rasa macam saya senanglah sebab Pusat Kutipan Zakat Pahang ni memang memudahkan. Ini saya bagi contoh je. Saya tak ada pengalaman dengan Pusat Kutipan Zakat Pahang. Dia cepat feedback, dia cepat sekian-sekian, lepas tu apps dia lagi mudah contoh. Jadi saya lebih selesa katanya ni. Ada pula negeri tuan-puan sekalian, saya tak pasti Pahang, tetapi ada Pusat Kutipan Zakat negeri-negeri, boleh cari ya, Pusat Kutipan Zakat negeri-negeri yang beri persen kepada kita untuk kita agihkan sendiri. Dan persen itu berbeza mengikut negeri. Yang saya pun tak pasti Terengganu berapa. Contohnya kita bayar 100 zakat, mungkin 30% kita boleh bawa balik.
70% kita serahkan kepada pusat kutipan zakat. 30% tu kita boleh ambil untuk apa? 30% kita boleh ambil untuk kita serahkan sendiri kepada asnaf fakir miskin. Contoh, kita bagi tahu dekat kaunter, adik-beradik saya ada yang fakir miskin yang susah. Saya tahu mereka dah lama tak dapat bayar rumah ataupun kereta dah tertunggak lama. Jadi boleh tak zakat ni saya datang ke kaunter ataupun melalui e-call ataupun melalui WhatsApp ni, sebahagiannya saya serahkan kepada pusat kutipan zakat, sebahagiannya saya nak serahkan sikit pada adik saya. Jadi ada beberapa negeri memang dah dibuat dan dibenarkan. Ada persentajnya. Sebab ramai hari ini orang yang nak rasa sendiri bagi zakat kepada asnaf. Sebab dia kata fee tu lain. Bila bagi direct, rasa macam syok, rasa seronok dan kita rasa yakin. Jadi, di situlah ada kaedah tuan-puan sekalian, win-win situation yang mana kita sebagai pembayar zakat juga mengambil afdal. Kalau tanya mana afdal? Kan bayar zakat ni mana lebih afdal? Afdal kita bagi sendiri ataupun bagi serah kepada pihak berkuasa, iaitu pusat kutipan zakat, Baitulmal kan. Jawapannya adalah afdal memberikan. Lebih afdal, lebih utama, lebih dituntut tuan-puan sekalian untuk diserahkan kepada pemerintah. Namun dalam waktu yang sama kita juga boleh memberikan dan sah juga zakat tersebut. Subhanallah, kita ni sebenarnya tak masuk lagi, itu dah poin dah tu. Okey, baiklah. Tajuk kita adalah rizki digali, berkat dicari. Kan kita ni semua orang ni cari rizki. Tak ada orang hadir di sini hari ni yang tak cari rizki. Ustazah, saya sisi rumah je, saya tak cari rizki. Silap. Suami puan keluar cari rizki tu kerana apa? Kerana untuk menanggung nafkah puan dan juga anak-anak. Jadi puan menjadi asbab suami cari rizki. Dan puan menguruskan rumah tangga, kemas rumah, basuh pinggan itu adalah telah membantu suami mencari rizki. Bila dia balik, dia dapat rehat, dia dapat rumah yang selesa kan. Isteri dah masak, kita sebenarnya membantu. Tetapi bagaimana kita nak memastikan rizki yang dicari ini, rizki yang digali ini, berkat yang kita dapat. Subhanallah. Sebab kita tahu kalau hilang keberkatan, rizki banyak mana pun menjadi satu azab yang kita akan menanggung kesesaannya di masyar kelak, di akhirat kelak. Tapi rizki kalaulah walaupun sikit, walaupunlah kecil, tuan-puan sekalian, tapi kalau barakah, ia menjadi saham untuk kita masuk syurga Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Okey, sebab ada yang kata Ustazah memang dah lama nak cari zakat yang secara detail. Ini ambil apa ni? Okey. Kita akan tengok tuan-puan sekalian. Sebelum itu saya nak ucap terima kasih kepada pihak penganjur, moderator Tuan Haji Muhammad Azmi bin Osman. Terima kasih ya Tuan Haji Muhammad Azmi bin Osman. Masya Allah. Kemudian kena ada satu tempat untuk Ustazah letak yang dah dibaca macam tu. Tak apa, cari je kat sini. Seterusnya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih juga kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Wan Rosdi bin Wan Ismail, Datuk Seri Haji Wan Rosdi bin Wan Ismail selaku Menteri Besar Pahang. Masya Allah. Yang sama juga sebenarnya telah memberikan ucapan sebelum saya tadi. Seterusnya Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Salihuddin bin Ishak, Setiausaha Kerajaan Pahang, dan Yang Berhormat Datuk Hamdan bin Hussein selaku Datuk Bandar Kuantan. Apa khabar Datuk Bandar? Saya dimaklumkan bahawasanya Datuk Bandar yang sangat berhasrat untuk saya bersama-sama pagi ni walaupun short notice. Jemputan ni sebenarnya short notice tuan-puan sekalian. Dapat dalam beberapa hari lepas melalui seorang kawan baik saya juga. Dan beliau menyampaikan hajat, kata Datuk Bandar berhajat sangat nak Ustazah. Dia kata nak Ustazah Asmat juga. Jadi bila saya dah dengar macam tu, saya cuba sedaya upaya aturkan jadual supaya dapat bersama pada pagi ni. Terima kasih ya yang hormat Datuk Haji, Datuk Bandar, yang hormat Datuk Hamdan bin Hussein, yang hormat Datuk Haji Halidan bin Mak Daud, Pengurus Besar Kanan PKZ Pahang, Tuan Haji Fauzi bin Muhammad, Pengarah Jabatan Pembangunan Perniagaan. Subhanallah. Kemudian pengarah-pengarah jabatan, ketua-ketua jabatan, jawatankuasa BIZ Zakat. Saya pun nak tengok portal ni lepas ni. Tuan-puan pun boleh sama-sama kita tengok BIZ Zakat. B-I-Z Zakat. BIZ Zakat. B-I-Z-Z-A-K-A-T. Lepas ni kita tengok. Jawatankuasa BIZ Zakat, ahli-ahli BIZ Zakat yang hadir secara fizikal dan di atas talian. Dan hadirin yang sedang menonton secara live di Facebook page dan sebagainya.
Okey, saya baca sikit tuan-puan sekalian. Platform BizZakat merupakan satu aplikasi web yang diwujudkan oleh Pusat Kutipan Zakat Pahang. Lepas ni kita boleh tekan BizZakat. Ia adalah satu website untuk menempat dan mengumpulkan semua pembayar zakat perniagaan dan juga perniagaan usahawan asnaf dalam satu tempat secara website. Salah satunya adalah untuk mempromosikan perniagaan usahawan berzakat serta perniagaan usahawan asnaf yang dibantu oleh Majlis Ugama Islam Pahang. Tuan-puan dimati Allah sekalian, siapa orang Pahang kat sini? Tolong angkat tangan. Tolong mengaku keluar-keluar orang Pahang. Masya Allah. Orang Pahang, ada orang Pahang. Untung orang yang banyak kali jumpa Ustaz saya. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, sahabat-sahabat di Pahang, kita bukan nak sebelah Pahang sangat ni, tapi penganjurnya adalah Pusat Kutipan Zakat Pahang. Apa yang saya tahu, di Pahang ada namanya mat apa ya? Mat, orang Pahang boleh cakap. Ada Muslim mat. Nama dia apa tah? Muslim mat. Tapi Muslim mat, orang saya. Okey, dah mengaku dah orang Pahang, saya Pahang, he. Okey, ada satu Muslim mat, bukan satu, banyak. Dia ada hampir di setiap daerah tak silap saya. Orang Pahang boleh bagi tahu saya tak? Okey, ramai yang kat tangan, saya orang Pahang. Ada nama Muslim mat dan ia di bawah Pusat Kutipan Zakat Pahang. Dia di bawah Pusat Kutipan Zakat Pahang. Orang Pahang munculkan diri. Ada yang tanya cerita apa ni? Kita cerita pasal zakat, tuan-puan sekalian. Jangan rasa boring. Saya bercerita pasal zakat, tiba-tiba nak left group. Tak ada kaitan. Bila sebut pasal zakat, ada kaitan dengan semua orang Islam. Dan insya-Allah saya tak akan menyampaikan dengan cara boring, tak. Saya ada banyak cerita. Kalau nak dengar cerita pasal bagaimana kesan orang tak bayar zakat dan kesan orang yang bayar zakat, kena stay tune bersama saya sampai pukul 11.30. Ustazah, bila nak turun Johor? Tiba-tiba tanya soalan kan. Ada satu mat di bawah, boleh cari dek kalau Ustazah tanya tu. Dia ada mat, halal mat, Muslim mat di bawah Pusat Zakat Pahang. Ini yang saya dimaklumkan oleh orang Pahang. Bayangkan ya, subhanallah, ya tahu tu ngaku orang Pahang dah ramai tu. Tapi apa dia ke? Muslim mat ataupun mat kedai runcit di bawah Majlis Agama Islam Pahang. Kalau orang Pahang tak tahu, malu ngaku orang Pahang. Mana orang Pahang ni? Saya tak ingat ni. Ni mat kedai runcit di bawah. Tiba-tiba saya orang Johor. Ya, selamat. Saya asal Jerantuk Pahang. Tak boleh lama, ada kuih kejap lagi. Okey, saya tahu. Pasaraya Darul Makmur. Subhanallah, Pasaraya Darul Makmur tak silap. Cuba kamu cari jap. Ya, tak siap saya, Pasaraya Darul Makmur. Tak ada korang jawab dek. Kamu tengok tu. Sebab Ustazah tak nampak komen di IG Ustazah nampak, tapi di FB memang tak nampak. Sebab dia ni. Tuan-puan sekalian, tak silap saya ada Pasaraya Darul Makmur. Itu di bawah Majlis Agama Islam Pahang. Dan saya puji dan ia sangat bijak tuan-puan sekalian. Masya Allah. Ya, Pasaraya Darul Makmur dimiliki oleh Majlis Ugama Islam dan Adat Resap Melayu Pahang. Dan mempunyai 3 cawangan. Iaitu di Bukit Setongkol Kuantan, Temeloh dan Bandar Pusat Jengke. Mula beroperasi di bawah nama baru pada 1 Januari 2015. Diuruskan oleh anak syarikat Majlis iaitu Muib Supermarket Group Sindian Berhad. Tuan-puan sekalian, saya doakan Pasaraya Darul Makmur ni ada di seluruh daerah Pahang. Sebab kita tahu Pahang sangat besar. Dan di follow idea ni ke seluruh negeri di Malaysia. Saya sokong sangat dan saya rasa macam kagum bila saya dengar Pahang di bawah Majlis Agama Islam dia ada satu mat supermarket. Dia sebut bukanlah supermarket sangat, minimarket yang diuruskan di bawah Majlis Agama Islam. Dan sebaiknya dicontohi oleh seluruh majlis agama Islam negeri-negeri. Bagi saya wajib. Kenapa saya sebutkan wajib? Saya terus nak kata buat kiraan. Macam kami di sini tuan-puan sekalian, kita ada gerobok asnaf fakir miskin. Kami ada gerobok asnaf di tepi galeri Ustazah Asma. Ada satu gerobok asnaf setiap hari tak kurang 100 orang. Dalam satu orang mesti datang. Datang ambil beras, ambil kicap, ambil apa-apa keperluan. Kalau diorang perlu duit, kita berilah setakat yang kita mampu. Sebulan ribu-ribu orang datang. Kami bukan tempat pusat kutipan zakat, tapi kami buat kerja NGO khidmat masyarakat.
Kita ada galeri, saya ada galeri, kita ada galeri Ustazah Asma, ambil corner lot, tepi corner lot tu luas, kawasan itu adalah kawasan tempat ni. Dan kami sekarang mula fikir apa tahu apa sekian, nak ada mat sendiri, kedai runcit sendiri. Sebab kami terasa apabila setiap hari kami beli beras, beli telur, beli gandum daripada kedai runcit orang lain. Akhirnya saya terfikir alangkah bagusnya kalau kami sendiri, kita ada kedai runcit kita sendiri, kemudian barang-barang keperluan asnaf tu kita ambil kedai runcit kita sendiri. Rolling. Jadi saya boleh bayangkan di bawah pusat kutipan zakat memang ada puluh ribu, bahkan ada negeri ratus ribu asnaf fakir miskin. Kalaulah ada mat di bawah majlis agama di setiap daerah pula, jadi orang-orang asnaf fakir miskin yang mana diberikan bekalan makanan asas setiap bulan, dia hanya perlu ambil kupon dan ambil di halal mat ataupun muslim mat yang disediakan yang di bawah majlis agama. Automatik di situ kita rolling bisnes sesama orang Islam. Zakat adalah daripada orang Islam. Lepas tu kita pun kembangkan bisnes orang Islam. Kemudian akhirnya kita juga ambil, tak perlulah order daripada pihak luar, pihak ketiga. Jadi akhirnya rolling lah di situ. Dan orang-orang Islam pun dah tahu ni. Oh, ini mat di bawah majlis agama Islam. Mungkin majlis agama Islam negeri-negeri tak mampu nak handle. Lantiklah mana-mana anak syarikat. Kan, itu bukalah tender. Kan, jadi saya pasti kalaulah begini, orang Islam kita memang akan support. Sebab dia kata, aku pembayar zakat, jadi aku sendiri nak beli di bawah pusat kutipan zakat supaya rolling dekat situlah. Sebab daripada halal mat tu lah, muslim mat macam ini, Darul Makmum mat ni, dia beri pula kepada pulangan hasil perniagaan itu kepada majlis agama. Nampak situ kita rasa seronok adalah circle tu. Kan, circle tu berpusing balik. Terbaik kan, masya-Allah. Terbaik Majlis Agama Islam Pahang. Saya tak pasti, mungkin ada Majlis Agama Islam negeri lain buat, tapi berdasarkan pengetahuan saya belum ada. Dan mungkin Pahang satu-satunya ataupun yang pertama. Wallahu a'lam. Okey, kalau ada boleh kita share maklumat. Jadi alhamdulillah, kalau saya baca ni, kedua, pengguna juga boleh terus melayari website BizZakat ini untuk mencari dan dapatkan semua kategori perkhidmatan seperti restoran, klinik, khidmat baiki paik, khidmat baiki kereta. Ini pun satu langkah yang sangat bijak oleh Kerajaan Negeri Pahang melalui Majlis Agama Islam Pahang. Saya orang Terengganu ya. Bukan kata Ustazah puji sangat Pahang ni orang Pahang ke. Saya orang Terengganu, suami pun orang Terengganu, saya pun duduk di Negeri Sembilan. Kan, subhanallah. Tapi saya puji usaha biz zakat ni. Maksudnya mana-mana pengusaha yang membayar zakat di Pahang ni, masya-Allah, dia masukkan dalam satu bisnes. Jadi di situ boleh cari, dan pastinya yang bayar zakat semuanya orang Islam. Semua perkhidmatan ada dalam tu, sampai baiki air, baiki kereta, apa semua, kesemuanya tersedia di dalam satu website dengan kategori yang berbeza. Pengguna boleh menggunakan aplikasi ini untuk cari keperluan harian. Maka secara umumnya aplikasi ini mempromosikan usahawan dan perniagaannya yang membayar zakat. Manakala bagi pengguna pula, ia telah menjadi satu ruang untuk memberi pilihan pada mereka di luar sana untuk mencari dan menyokong perniagaan usahawan berzakat dalam aplikasi yang telah diwujudkan. Okey, kita pergi sana, pergi sini, beli sana, beli sini, kita tak pasti peniaga token ni bayar tak zakat ni. Kan, tapi kalau siapa yang masuk dalam biz zakat ni, memang dia kumpulkan semua usahawan yang membayar zakat perniagaan terutamanya, kan, usahawan Islam yang bayar zakat. Jadi kita rasa berbaloi lah bila kita membeli barang mereka, sebab automatik kita pun membantu mereka untuk membayar zakat. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, alhamdulillah tuan-tuan dimati Allah sekalian. Sekarang kita akan masuk dan saya akan sentuh seperti mana saya sebutkan tadi berkenaan dengan zakat emas. Ramai ke yang nak tahu pasal zakat emas? Masya Allah. Suci sangat lakah zakat Pahang. Ramai yang puji ni. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, sekarang kita ni lebih kurang 2,000 lebih penonton, campur dengan IG, campur dengan FB. Dan saya mengharapkan 1,600 yang ada ni, kalau dapat 1,000 je yang share, insya-Allah follow reach kita akan makin meningkat. Sebelum kita teruskan, boleh untuk tekan butang share supaya lebih ramai yang boleh hadir ke online kita, sebab saya nak masuk dah ke inti kepada perbincangan kita ni berkenaan dengan
zakat. Masya Allah. Kita cari ramai lagi, ataupun boleh tinggalkan komen ataupun soalan. Bagilah, macam bagi emoji love, semua tu pun sebenarnya menaikkan reach. Kalau tak ada idea nak tulis apa-apa Ustazah, tak ada idea ni, bagilah love ke apa ke kan, emoji apa-apa, sebab ia membantu reach kita punya live ni. Okey, jadi alhamdulillah muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sekarang kita pergi kepada, saya sebut terus berkenaan dengan zakat emas. Saya nak sebut terus sebelum kita pergi kepada, boleh yang ni dulu lah kan, baru kita pergi zakat emas. Okey, Masya Allah. Okey, kita tengok tuan-puan dimati Allah sekalian, nota yang disediakan. Okey, rizki dicari, berkat digali. Masya Allah. Apa maksud rezeki? 8 jalan rezeki menurut Al-Quran. Apa maksud barakah? Konsep rezeki barakah. Konsep zakat memberkat dalam rezeki. Tarikh, rukun, dalil, hikmah, doa mencari rezeki. Okey, tajuk kita memang berkenaan dengan rezeki. Kan, rezeki dicari. Rezeki berasal pada bahasa Arab. Okey, kita mula dulu dengan mukadimah rezeki. Sebab tajuk kita ada rezeki digali, berkat dicari. Subhanallah. Gelap tak macam sebelum ni? Kena tengok pada tu, sebab kadang-kadang dia jadi gelap, jadi kena adjust lah sampai tak gelap. Okey, subhanallah. Razaqa, telah memberi rizki. Kan, ini adalah fi'il madhi. Yarzuku, sedang memberi rizki. Rizqan, memberi rizki. Dan kita tahu ada nama Allah Subhanahu wa ta'ala, nama Allah Asmaul Husna, salah satunya Allah Ya Razzaq, Ar-Razzaq, iaitu Allah yang maha memberi rezeki. Dan keyakinan kita umat Islam, yang memberikan kita rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ya Razzaq. Yang memberikan kita kekayaan, Allah Ya Ghani, yang maha kaya. Allah Ya Mughni, yang memberikan kekayaan. Namun ia tergantung kepada usaha kita. Kalau duduk dalam rumah diam-diam, kata buat apa dalam rumah tak keluar, tunggu rezeki, itu adalah konsep keyakinan yang salah, yang bersalahan dengan asas, iaitu akidah memang yakin Allah memberi rizki. Tetapi keyakinan itu perlu disusuli dengan apa? Dengan amalan, dengan perbuatan. Sebagaimana satu hadis Nabi SAW, laisal imanu bitamanni walakin ma wiqira fi qalbi wa saddaqahu amaluhu. Tiadalah iman itu, iman tu bukan omongan kosong. Ya, aku yakin rizki Allah bagi. Walakin ma wuqira fi qalbi, tetapi apa yang diikrar, diyakini di dalam hati, dapat ya. Wa saddaqahu wa amaluhu, dan dibuktikan dengan perbuatan. Jadi kalau kita kata saya yakin solat itu wajib, tapi dia tak solat pun tuan-tuan sekalian, maksudnya dia sebenarnya tak betul-betul yakin bahawasanya solat itu wajib. Kalau dia yakin solat itu wajib, dia pasti solat. Kita tanya lagi, kamu tahu tak berdosa kalau tak solat? Tahu. Habis tu kenapa tak solat? Belum hidayah. Kamu tahu tak azab sangat dahsyat? Tahu. Habis tu kenapa tak solat? Belum hidayah. Kalau dia betul yakin wujudnya neraka, jika dia betul yakin wujudnya sesaan kubur, dia pasti akan tunaikan solat. Jadi orang yang tak solat, tak bayar zakat, tak puasa, orang yang dah mampu tapi tak pergi haji, orang yang tak tunaikan tanggungjawab sebagai suami isteri, hakikatnya mereka mempunyai masalah krisis kepercayaan. Ada masalah akidah sebenarnya. Kalau benar-benar percaya dan yakin, sudah tentu kita akan buat. Sebagaimana kan, bila kita dengar ada orang share tips, teori-teori untuk bisnes sekian-sekian. Lepas tu kita nampak dah ada hasil dia. Kita kata, hebat teori ni, hebat tips ni, mesti kita kena buat ni. Sebab apa? Kepercayaan akan pergi kepada tindakan. Automatik. Okey, kita pun belajar cara buat donat yang gebu. Kita pun tengok dalam internet. Okey, nak buat donat yang gebu, bila ada tip-tip dia lah. Kan? Bila dah gandum tu, air tu letak ais yang sejuk. Nanti donat tu jadi sekian-sekian. Macam ni. Kita pun, lepas kita dah tengok hasil dan respon orang, saya dah cuba dah. Resipi ni memang terbaik. Daripada kepercayaan, apa yang kita akan buat? Tindakan. Akhirnya kita akan buat sebagaimana tip untuk dapat donat yang gebu tu, ataupun karipat yang kita panggil apa? Karipat yang kulit tu, kulit rangup.
rangup. Kari pat pusing kulit rangup. Macam mana resepi dia? Dia mesti susuan tindakan. Sebab itu orang yang hanya cakap percaya. Dia percaya Allah yang bagi rezeki. Tapi tak disusuli dengan tindakan sebab Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah sesuatu kaum ataupun seseorang itu, melainkan ia mengubah dirinya. Melainkan dia berusaha. Dia sendiri yang berubah. Sebab itu, percaya, yakin bahawasanya Allah yang maha memberi rezeki, dan yakin juga Allah memberi mengikut kadar usaha dan ikhtiar kita. Okey, kita tengok seterusnya. Menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam kitab tafsirnya, rizki ialah rizku huwa ma yantafa'u bih. Rizki adalah apa-apa yang dapat dimanfaatkan. Apa-apa yang dimanfaatkan. Rizki ni bukan duit saja. Alhamdulillah, rezeki dapat jumpa ustazah contohnya. Rizki juga tu. Bermanfaat tak? Adalah manfaatnya. Silaturahim, kasih sayang. Alhamdulillah, saya dapat rezeki sehat. Sehat. Manfaat yang tidak ada nilainya, tuan-puan sekalian. Alhamdulillah dapat rezeki anak. Sebab itu, Syekh Mutawalli Sya'rawi menyebutkan, ar-rizqu huwa ma yantafa'u bih. Rizki adalah apa-apa yang dapat dimanfaatkan. Itu maksudnya rizki. Alhamdulillah rezeki saya ada masa lagi. Contoh. Ya, masa itu satu bentuk rezeki. Rezeki saya, Ustazah, saya dapat duduk dalam majlis ilmu. Itu rezeki yang besar berada di alam maya dan majlis ilmu. Ini rezeki kita yang Allah berikan. Bahkan rezeki hadir majlis ilmu lebih baik dan lebih bernilai berbanding rezeki duit. Kalau ada orang kata, Ustazah, rezeki saya memang tak banyak, duit tak banyak, tapi saya syukur. Saya jumpa orang begini ramai, tuan-puan sekalian. Orang susah, orang sederhana jumpa saya, tapi muka bahagia. Saya kata, sukalah tengok muka puan ni. Apa rahsia muka macam ceria? Syukur Ustazah, Allah bagi saya rezeki yang banyak. Saya ingatkan duit banyak. Orang kaya kan senang hati, muka pun boleh pergi buat rawatan tu, rawatan ni kan, contohlah. Kata, Ustazah, Allah bagi saya banyak rezeki. Allah bagi saya rezeki suami yang baik, anak-anak, rezeki kawan-kawan, rezeki jiran, rezeki sehat. Jadi saya ada banyak sebab untuk bahagia, Ustazah. Masya Allah. Walaupun rezeki duit tak banyak, tetapi bagi saya duit tu tak penting. Yang penting kita sehat, boleh ibadah. Yang penting dapat suami yang baik. Okey, saya nak share juga. Tuan-puan sekalian, minggu lepas, sebab saya belum share. Kalau saya tak share, rugi. Cerita dia simple saja. Ada seorang wanita datang ke galeri dan kebetulan masa tu saya ada di galeri Ustazah Asma. Nanti dah boleh rentah negeri jemput datang ya galeri Ustazah Asma. Sekarang dah cantik sangat. Okey. InsyaAllah ada rezeki kalau orang jauh bagi tahu kaunter. Saya daripada jauh nak jumpa Ustazah Asma. Orang jauh saya akan turun daripada pejabat. Kalau saya duduk kat rumah kadang saya datang ke galeri. Sebab saya nak raikan orang jauh, saya faham kesian hajat orang jauh. Tapi kalau orang dekat-dekat, orang Seremban, kadang-kadang saya fikir dia boleh datang lagi. Macam tu. Lepas tu saya tengok ada seorang wanita ni, dia macam malu segan sangat dengan saya. Saya tahu dia mesti orang yang sangat merendah diri. Sebab ada orang overconfident kan. Ustazah ambil gambar cat selfie. Bukan overconfident. Okey je. Yang ni kan, Ustazah, boleh ke? Macam tu. Umur dah 50 lebih. Boleh ke nak ambil gambar dengan Ustazah? Dia cakap pun jauh-jauh. Boleh ke saya menyusahkan Ustazah ke? Macam takut-takut gitu kan. Lepas tu saya pun tanya. Saya kata boleh. Mari duduk. Duduk pun jauh. Saya kata tak apa. Ambil gambar sekejap. Kita duduk sekejap je. Okey, subhanallah. Lepas tu kan bila saya borak, saya kata, apa ni puan, anak berapa orang? Macam kita ada borak sikit kan. Dia kata anak 3 orang. Anak 3 orang Ustazah, Alhamdulillah. Semua anak dah besar. Semua dah kerja. Saya ni, kita kan jadi mak-mak, mulut ni rajin bertanya. Alhamdulillah anak semua baik-baik ya kak. Saya kata gitu. Kejap kak, kejap puan. Ya Alhamdulillah Ustazah. Anak saya 3 orang semuanya doktor. 3 orang semua doktor. Saya terus tanya. Subhanallah, rezeki puan, anak-anak baik, semua doktor. Saya bukan nak sebut doktor tu yang terbaik. Tapi bila kita dengar, kita jadi nak tertanya. Dan dia bukan doktor, dan dia adalah seorang yang biasa-biasa saja, ibu yang biasa. Bila saya dengar, saya terus tanya, apa amalan ibu, apa amalan puan? Anak baik. Sebab saya tahu adik saya ada 2 orang doktor. Bukan mudah tahu. Ibu saya berkorban, berdoa, siaman untuk sebab dia belajar sangat susah. Dia kata, Ustazah, malulah saya nak share Ustazah. Ustazah lagi banyak ilmu. Saya banyak belajar daripada Ustazah. Saya kata tak. Anak saya masih belajar. Anak saya paling besar pun baru tingkatan 2. Tingkatan 3. Saya 7 orang anak semua kecil-kecil. Anak saya belum terbukti lagi berjaya akan datang. Tapi itulah doa saya. Tapi puan ni adalah orang yang dah terbukti dah anak berjaya.
anak soleh, dia kata anak memang baik ustazah, soleh, jaga solat apa semua. Saya tanya amalan dia apa? Saya terus tanya sebab saya kata saya kena belajar pada puan. Sebab puan orang yang dah melepasi fasa dan anak memang dah dapat hasil. Saya sekarang sedang menuai. Saya masih dalam proses menuai. Macam petani kan, padi baru dalam tempoh menanam. Saya ni dah tempoh menanam. Puan ni dah menuai hasil dah. Saya menanam. Jadi orang yang nak belajar tentang bab tanam padi, jangan tanya orang yang tengah buat, kena tanya orang yang dah berjaya buat. Macam mana dia buat? Samalah saya tanya puan, barulah dia nak bercakap. Saya pujuk dia. Dia kata, ustazah, saya sejak daripada kahwin kan, start daripada saya dulu lagi masa mengandung apa semua kan, saya setiap malam selepas maghrib, antara maghrib dengan isyak, saya tidak pernah meninggalkan surah Al-Waqi'ah. Tidak pernah meninggalkan surah Al-Waqi'ah. Dek, saya pasal surah Al-Waqi'ah. Bila saya ketuk tu, masa saya suruh cari. Ada hadis Nabi tentang surah Al-Waqi'ah dan ada cerita sahabat Nabi berkenaan dengan surah Al-Waqi'ah. Saya tanya dia, setiap malam ustazah, bila waktunya tu? Selepas maghrib atau isyak, memang saya wajib baca surah Al-Waqi'ah. Saya takkan tinggalkan ustazah, dan saya akan sebut nama anak saya setiap orang selepas saya selesai baca surah Al-Waqi'ah dengan hajat-hajat saya. Dan alhamdulillah, apa yang saya minta dengan Allah terhadap anak saya, Allah tunaikan. Tuan-puan sekalian, sebab saya bimbang pada diri saya dan saya juga bimbang kepada semua. Sebenarnya ada ni, mufti wilayah ada pasal surah Al-Waqi'ah. Saya bimbang apa? Kita ni banyak mengeluhkan anak. Kenapa kamu ni tak nak berubah? Kenapa kamu tak boleh jadi macam anak orang lain? Kenapa kamu ni malas? Kenapalah kamu ni sekian-sekian? Boleh tak ustazah nak telefon lain? Kenapalah kamu ni sekian-sekian? Telefon Syirah. Telefon tu lah ni jelas. Telefon Syirah pun telefon lama. Bukan skrin tu, bila cacalah ustazah terganggu nak baca. Okey, subhanallah. Kenapalah kamu ni tak nak berubah? Kalau macam ni memang tak ada harapan lah kamu ni. Banyak mengeluh ibu bapa ini, termasuk saya. Tapi saya belajar daripada ibu ni, dia kata, ustazah, rugi sangat ibu bapa hari ini mengeluh sekian-sekian, sedangkan kita ada cara yang sangat lebih mudah dan lebih ringan daripada mengeluh, dan kesannya sangat luar biasa. Masya Allah. Cuba kita buat tuan-puan sekalian. Setiap malam lepas maghrib, kalau tak sempat lepas maghrib, kita buat lepas isyak. Kan, jangan tinggalkan surah Al-Waqi'ah. Habis baca surah Al-Waqi'ah, ini saya cerita pasal rezeki. Rezeki apa? Rezeki anak yang soleh. Dan sebenar-benar harta yang paling bernilai adalah rezeki anak yang soleh. Sebab kita tahu Nabi SAW bersabda, "Idza mata bani Adam," bila mati anak Adam, "in qata'a amaluhu illa min salas." Terputus segala pahala amalannya kecuali 3. Yang pertama, sedekahun jariyah. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bi. Yang ketiga, wa waladun salih an yad'ulah. Doa anak yang soleh yang mendoakan. Kita dalam kubur masa tu mungkin dah 30 tahun, tapi doa anak yang soleh yang saya mendoakan tu, ya Allah, jadikanlah kubur ibuku, ayahku ibarat taman syurga. Doa anak yang soleh ini makbul tuan-puan sekalian. Doa yang confirm insya-Allah dijamin oleh Nabi SAW daripada hadis yang sahih. Doa yang akan sampai kepada ibu bapanya. Sebab itu harta sebenar kita adalah anak tu sendiri. Sebab apa yang kita kumpulkan, lepas tu kita bayar zakat, kumpul, lepas mati tinggal terus. Tetapi anak yang soleh menjadi satu saluran paip pahala yang berterusan. Lepas tu dikata, ustazah, lepas tu sebut nama anak setiap orang hajat apa. Sekarang ni ibu bapa macam-macam ada masalah anak. Anak ketagih telefon, anak menjawab, anak suka berkurung dalam bilik, anak suka lepak, anak ni. Kan, kita nasihat dah habis nasihat. Tapi rupanya kita tak banyak bergantung kepada Allah, meminta dengan Allah. Allah apabila nak mengubah seseorang, kun fayakun, maka jadilah. Allah hanya twist, subhanallah. Allah boleh buat sekelip mata anak kita berubah. Mungkin berlaku sesuatu ke, Allah campakkan rasa bersalah, rasa menyesal ke, tiba-tiba dia boleh berfikir dengan waras ke, kan? Jadi kita ni kadang-kadang terlalu banyak usaha bersandarkan pada diri sendiri. Kan, kita rasa kita lah boleh ubah anak kita, sedangkan Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak boleh mengubah ataupun memberi hidayah kepada orang yang kamu cinta.
Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang memberi hidayah dan petunjuk kepada siapa yang Dia mahu. Masya-Allah, Allahu akbar. Jadi tuan-puan sekalian, itu ada beberapa tip lain lagi yang ibu ni kongsi dengan saya. Tetapi yang paling utama berkenaan dengan surah Al-Waqiah tu tuan-puan sekalian. Jadi saya nak berkongsi sikit lah. Kan sebelum kita masuk betul-betul bab zakat, kan Ustazah kata nak cakap bab zakat. Ya, saya nak cakap tapi sabar sebab kita pun tajuk bab rezeki. Dan saya nak kupas ni disebutkan pasal Al-Waqiah ni. Masya Allah, Al-Kafi, siapakah golongan Al-Awwalin dan Al-Akhirin? Ini berkenaan dengan golongan awalin akhirin tu, dek. Tak, tentang hukum beramal dengan surah Al-Waqiah. Dia ada tulisan yang lain. Saya pernah baca. Itu adalah kupasan al-awwalin wal akhirin dan surah Al-Waqiah. Tetapi fadilat beramal dengan surah Al-Waqiah. Masya Allah. Okey, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah saya nak berkongsi, insya-Allah kita cubalah setiap malam baca surah Al-Waqiah. Dan surah Al-Waqiah ini bukan untuk rezeki anak yang baik saja. Dia adalah berumum dengan rezeki. Memang surah Al-Waqiah adalah surah yang berkaitan dengan rezeki, ia berdasarkan hadis Nabi SAW. Dan kupasannya insya-Allah nanti kita tengok secara ilmiah, yang mana surah Al-Waqiah ini tuan-puan sekalian berlaku di kalangan sahabat Nabi SAW. Ada kisah tu sahabat Nabi tu. Syirah tolong cari jap. Selalu sebelum ni Ustazah dah rujuk selalu. Allahu Akbar. Okey, Al-Kafi 1517. Bolehkah membaca Al-Quran untuk mendapat habuan dunia semata-mata? Perbincangan ni, ia berkaitan dengan, ya betul, yang ni yang berkaitan dengan surah Al-Waqiah. Okey, soalan ni, saya baca Mufti Wilayah Persekutuan. Saya baca Mufti Wilayah Persekutuan. Tolong cari yang tepat ya, berdasarkan apa yang ditanya. Sebab tu kena tengok dulu sebelum bagi pada Ustazah. Okey, soalan ni dia tanya, Assalamualaikum Tuan Mufti, bolehkah kita membaca Al-Quran semata-mata mengharapkan habuan dunia? Sebagai contoh, membaca Al-Waqiah sebab nak kaya. Mohon penjelasan Tuan Mufti, terima kasih. Subhanallah. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, kelebihan membaca surah Al-Waqiah ini berdasarkan Mufti Wilayah Persekutuan ya, bukannya Ustazah rujuk sebarangan. Jadi ini kita nak menjawab kata-kata manusia yang mengatakan tak boleh, mana boleh beramal, baca ayat-ayat surah tertentu dengan berhajatkan sesuatu. Kita kena baca Quran dengan kerana nak harap redha Allah saja. Sebenarnya jika ada surah ataupun ayat ataupun apa-apa amalan yang ada daripada hadis Nabi SAW, maksudnya kita boleh memanfaatkan dan menjadikan ia sebagai tawasul dengan hajat kita. Jadi tajuk kita berkenaan dengan rezeki ya, kepada siapa yang baru masuk. Okey, kita tengok. Terdapat pelbagai hadis dan riwayat tertentu yang menceritakan tentang kelebihan dan fadilat beramal dengan surah tertentu. Ini seperti pengamalan membaca surah Al-Waqiah. Imam Syaukani menyatakan di dalam tafsirnya bahawa surah Al-Waqiah mengandungi 97 ayat atau 96 ayat dan diturunkan di Mekah. Okey. Di antara kelebihan membaca surah Al-Waqiah. Okey, dengar ya. Seperti diceritakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa Ibnu Mas'ud? Ini sahabat Nabi. Ini sahabat Nabi yang bercerita. Man qara'a surat Al-Waqiah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abada. Maksudnya ialah barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah pada setiap malam, maka ia tidak akan ditimpa musibah kefakiran selama-lamanya. Masya Allah. Imam Syaukani dalam tafsirnya menukilkan sebuah hadis yang dikeluarkan Ibnu Asakir daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW, iaitu suratul Waqiah suratul Ghani faqra'uha wa'allimuha auladakum. Nabi SAW bersabda, surah Al-Waqiah merupakan surah kekayaan, maka bacalah ia dan ajarilah ia kepada anak-anak kamu. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, bila sebut kaya, bukan semestinya kaya harta. Bukan semestinya kaya duit, kan, kaya tu saja. Tapi ia umum, kaya jiwa, kaya anak, kaya kasih sayang, kan, kaya ilmu. Subhanallah. Jadi di sini hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW, suratul Waqiah suratul Ghani
Surah Al-Waqiah adalah surah kekayaan. Faqra'uha, Nabi kata, maka bacalah ia dan ajarilah ia kepada anak-anak kamu. Subhanallah. Dan kalau kita lihat tadi tu kan, Ibnu Mas'ud mengatakan, barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah pada setiap malam, maka ia tidak akan ditimpa musibah kefakiran selama-lamanya. Selain itu, Dr. Wahbah Zuhaili menukilkan sebuah hadis yang menceritakan tentang kelebihan surah Al-Waqiah. Ustazah baca mana tu Ustazah? Biar betul. Kan hari ni memang orang semua nak dalil, nak bukti. Tuan-puan boleh cari dalam Al-Kafi, rujuk Mufti Wilayah Persekutuan. Tajuknya ialah, bolehkah membaca Al-Quran untuk mendapatkan habuan dunia semata-mata? Al-Kafi 1517. Subhanallah. Okey, kita tengok seterusnya. Selain itu, Dr. Wahbah Zuhaili menukilkan sebuah hadis yang menceritakan tentang kelebihan surah Al-Waqiah dengan menyatakan daripada Abu Zibah berkata, ketika Abdullah bin Mas'ud sedang tenat dan nazak. Ketika Abdullah bin Mas'ud, ini sahabat Nabi tuan-puan sekalian. Kena faham cerita ni. Ketika ini Abdullah bin Mas'ud sedang nazak, sedang tenat. Maksudnya dah hampir dengan kematian. Lalu Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu menziarahinya. Sayyidina Osman datang ziarah. Dan bertanya berkenaan dengan peninggalannya kepada anak perempuannya. Masya Allah, Allahu Akbar. Maksudnya Sayyidina Osman pergi ziarah macam kita lah. Kan? Orang yang sakit apa semua. Jadi Sayyidina Osman pun bertanya. Masya Allah. Sayyidina Osman bin Affan bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, apakah yang kamu dah sediakan untuk anak perempuanmu? Masya Allah. Apa jawapan Ibnu Mas'ud? Ni sahabat Nabi ni tuan-puan sekalian. Dan kita tahu orang yang paling benar selepas Rasulullah adalah para sahabat. Sebab para sahabat dia direct dengan Nabi, dapat pendidikan daripada Nabi, dengar sendiri hadis-hadis daripada Nabi. Sebab itu golongan pertama yang paling terpercaya bila menyampaikan sesuatu adalah daripada sahabat. Kemudian baru pergi kepada at-tabi'in, baru pergi kepada salafiyah. Subhanallah. Okey, kita tengok apa jawapan Ibnu Mas'ud. Apakah engkau risau akan puteri-puteriku menjadi fakir? Anak-anak perempuanku, maksudnya ramai anak dia. Ibnu Mas'ud dalam nazak ni bertanya kembali kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Apakah engkau risau akan puteri-puteriku menjadi fakir? Sesungguhnya aku telah memerintahkan ataupun aku telah menyuruh ataupun aku telah mendidik puteri-puteriku untuk membaca surah Al-Waqiah pada setiap malam. Ini kerana aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah pada setiap malam, maka ia tidak akan ditimpa musibah kefakiran selama-lamanya. Lihat tafsir Al-Munir li Zuhaili. Jadi persoalannya adalah, boleh tak kita baca surah Al-Waqiah dengan niat-niat seumpama ini? Jawapannya adalah boleh. Keterangan seterusnya adalah tawassul dengan Al-Quran sebagai amal soleh. Berbalik kepada persoalan di atas, kami datangkan perbahasan berkenaan penggunaan Al-Quran sebagai perantaraan dan mendekatkan diri kepada Allah untuk mencapai hajat yang diingini. Justeru kami datangkan maksud tawassul. Dari segi bahasa bermaksud taqarrub. Apa maksud tawassul tuan-tuan puan-puan sekalian? Iaitu kita beramal dengan sesuatu amal soleh dengan niat dan tujuan hajat-hajat tertentu. Dibenarkan tidak dalam mazhab kita, dalam ahli sunnah wal jamaah, dibenarkan dengan amalan tertentu untuk kita dapat hajat-hajat tertentu tuan-puan sekalian. Tetapi biarlah ia datangnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan direka-reka oleh sendiri. Buat ni baru sekian-sekian. Tetapi kalaulah seorang guru menyuruh buat tu buat ni, tetapi semua amalan itu datang daripada Nabi, maka dibenarkan. Masya Allah. Okey, selain itu tawassul membawa maksud taqarrub. Tawassul ini sendiri adalah mendekatkan diri dengan Allah. Daripada kita menggunakan perkara-perkara yang lain untuk dapat hajat, baiklah kita mengamalkan kan apa-apa yang daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi, zikir-zikir yang boleh dekatkan kita dengan Allah. Selain itu, tawassul juga memberi maksud mendekatkan diri kepada Allah dengan perantaraan. Ini seperti meminta doa kepada Allah dengan nama atau sifat Allah, atau menggunakan perkataan dengan amal soleh dan orang soleh yang masih hidup. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran,
Yang bermaksud, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah yang boleh menyampaikan kepadanya dengan mematuhi perintahnya dan meninggalkan larangannya. Subhanallah. Bertawasul menggunakan Al-Quran sebagai kalam Allah bagi tujuan perantaraan bagi mencapai satu matlamat. Para fuqaha bersepakat disunatkan untuk bertawasul menggunakan nama dan sifat Allah bagi setiap urusan dunia dan di akhirat. Hukumnya disunatkan. Hukumnya tuan-puan sekalian dituntut. Ia sangat bagus. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Bagi Allah nama-namanya yang mulia, maka memintalah menggunakan nama-namanya. Syekh As-Sa'id di dalam tafsirnya menyatakan penggunaan sifat dan nama Allah sebagai pantaran dalam doa merupakan perkara yang menyeluruh bagi setiap permasalahan. Sebagai contoh, doa menggunakan sifat Allah, murahkanlah rezeki ke atasku wahai Allah yang Maha memberi rezeki. Maksudnya boleh. Okey, aku mendengar daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Ini sabda Nabi riwayat At-Tirmizi. Man qara'al Quran falyas'alillaha bihi fa innahu sayaji'u aqwamun yaqra'una al-Quran yas'aluna bihin nas. Subhanallah. Maksudnya, barang siapa yang membaca Al-Quran maka hendaklah ia meminta kepada Allah dengannya. Ini kerana sesungguhnya akan datang suatu kaum apabila membaca Al-Quran kemudian mereka akan meminta-minta kepada manusia. Na'udzubillah min zalik. Maksudnya kita baca Quran lalu minta dengan Allah dengan apa yang kita baca tu. Sebab Nabi kata akan datang suatu kaum dia baca Quran tapi meminta-mintanya lebih kepada manusia. Masya Allah. Jadi hukumnya tadi kita baca sunat bertawassul. Okey, kalau orang kata apa ni, kamu baca Al-Waqiah setiap malam, kenapa? Memang saya baca Al-Waqiah setiap malam. Dan lepas baca Al-Waqiah saya minta hajat-hajat saya. Minta untuk anak-anak soleh-soleha, Allah ubah akhlak anak, Allah ubah akhlak saya, Allah ubah akhlak suami. Dan saya minta juga selepas itu Allah murahkan rezeki yang barakah. Baru ni kan ada hamba Allah datang berdoa kepada saya. Kan dia doa, ya Allah kurniakanlah kepada Ustazah Asma rezeki yang mengalir tanpa henti seperti air zam-zam ya Allah. Saya kan terharu, saya kata, biasa orang doakan saya, Allah berikanlah rezeki yang berlimpah buat Ustazah, timnya untuk buat-buat kerja dakwah ni kan seperti air sungai yang mengalir. Saya kata air zam-zam adalah air yang tak akan pernah berhenti sampai kiamat. Tapi air sungai, dah banyak dah air sungai di dunia ni kering. Jadi kalau kita sebut air zam-zam tu, kita tahu iaitu air daripada syurga. Kan air yang sampai hari ni saintis tak boleh jawab kenapa tak pernah kering, tak pernah habis. Kemudian air tu pula keluar daripada kawasan padang pasir dan mereka gali dalam macam mana. Subhanallah. Dan air zam-zam lah air yang paling banyak diambil oleh manusia berbanding air-air sungai. Kan? Bayangkan ya, setiap hari berapa ribu galen kan seluruh dunia kalau time musim haji, tapi tak pernah putus, tak pernah kurang dan tidak pernah berubah rasanya. Kalau air-air sungai semua tu dah berubah rasa, air mata air pun berubah rasa. Sebab itu adalah satu mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi kesimpulan berbalik pada persoalan di atas, harus untuk beramal dan meminta suatu perkara menggunakan pantaran ayat suci Al-Quran untuk mendapat habuan dunia dan akhirat. Justru diharuskan untuk membaca surah Al-Waqiah supaya mendapat kelebihan dan kekayaan seperti dinyatakan hadis di atas. Para fuqaha bersepakat disunatkan untuk bertawasul dengan amal soleh. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian. Jadi jelas ya, sebab saya bercakap tentang bab rezeki yang dicari, yang digali. Jadi untuk kita dapat keberkatan rezeki, biarlah kita meminta daripada pemberi rezeki. Dan kena ikat selalu, ya Allah kurniakanlah kepada kami rezeki yang barakah berupa anak yang baik, suami yang baik, penyejuk hati, suami yang setia, suami yang tidak memandang wanita lain selain padaku. Boleh tak minta macam tu? Boleh. Rizkikanlah ya Allah rezeki yang barakah berupa anak yang soleh. Saya selalu suka ingatkan, bila minta rezeki dengan Allah, ikat perkataan barakah. Mesti ikat dengan perkataan barakah. Kalau tak ada barakah, jadi musibah tuan-puan sekalian. Itu namanya kita sebut apa ni? Ustazah Akilah? Istidraj. Sebab apa? Allah Maha Kaya dan Allah tak heran memberi kekayaan kepada siapa sahaja. Orang kafir pun Allah bagi kalau diikhtiar. Orang yang hari-hari sembah tokong, hari-hari sembah berhala pun kalau diikhtiar Allah bagi. Sebab apa? Allah Maha Kaya. Kita kalau ada duit, kita beri kepada orang yang sayang kita. Takkan bagi kat musuh kot. Tapi Allah SWT tetap beri kepada musuh. Siapa musuh Allah? Mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Tidak ada nilai sedikit pun harta-harta dunia ni di sisi Allah. Tetapi tuan-puan sekalian, bagi kita ni orang-orang Islam ada dua.
Sama ada rezeki yang Allah beri itu barakah ataupun musibah. Barakah ini maksud dia adalah, barakah sini bermaksud bertambah-tambah. Bertambah-tambah kebaikan. Ziyadul khair. Kalau orang tanya apa maksud barakah, ziyadul khair, iaitu bertambahnya kebaikan-kebaikan. Walaupun duit tu 1,000 saja, kan rezeki tu gaji 1,000 saja tuan-puan sekalian, tetapi rezeki dan gaji 1,000 itu bertambah-tambah kebaikan. Daripada rezeki tu cukup. Anak hantar sekolah elok, walaupun sekolah biasa tapi dia belajar pun elok, esok sampai kerja pun elok. Ada orang gaji 20,000, hantar anak sekolah kamai lagi private school. Siap ada sekian. Tapi akhlak anak tak menjadi, itu tak ada, mungkin rezekinya tak barakah. Jadi rezeki yang barakah ini, rezeki tu nampak bermula dengan rezeki A, tapi dia bertambah-tambah dengan rezeki daripada yang barakah tu, anak baik, anak solat, anak dapat kerja baik, anak belajar elok-elok, esok dapat pula menantu yang elok, dapat pula cucu yang baik. Nampak tak? Itu yang bermaksud barakah. Subhanallah. Tetapi kalau musibah, rezeki yang satu musibah namanya adalah istidraj, yang mana Allah beri tetapi ia meninggikan tempat jatuh. Itu namanya istidraj. Ya, dia naik, bisa naik. Okey, lepas tu ni, lepas tu sekian-sekian. Naik, tuan-puan sekalian. Dan dia rasa dia adalah orang yang diberikan Allah kurniaan yang banyak. Kan bila orang tanya, macam mana boleh berjaya macam ni? Kita kalau nak berjaya, dia pun bla bla bagi tip. Dia lupa bahawasanya yang meminjamkan kekayaan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dia berbangga ni, kekayaan banyak ni. Tapi solat tak jaga, aurat tak jaga, hubungan sosial tak jaga. Macam-macam lah tak jaga, menipu. Sebut menipu, saya ingat semalam. Semalam adalah saya pergi ke satu tempat ni, lepas tu saya berjumpa dengan hamba Allah ni. Dia kerja di tempat tersebut dan saya gunakan khidmat dia. Masa borak-borak tu kan dia kata, Ustazah, saya kan nak share dengan Ustazah. Ramai yang datang ke sini Ustazah, suami orang tapi bawa perempuan lain ke sini Ustazah. Macam mana kamu tahu? Saya tahulah sebab saya kenal isteri dia dan saya tahu isteri dia pun selalu ambil rawatan di sini. Dan lepas tu kan bila saya kenal dan dia suami siap pesan, kamu jangan nak bagi tahu isteri saya bawa ni. Lepas tu Ustazah, ada tu kami jumpa ramai yang lelaki suami ni senyap-senyap dan isteri sampai sekarang tak tahu dia orang ni dah kahwin. Kan? Kahwin dengan maid sendiri duduk dalam rumah yang isteri tak tahu pun. Lepas tu macam mana kamu tahu? Yelah sebab yang isteri dia tu cakap, kamu jangan bagi tahu mem saya kan, puan saya yang saya ni dah kahwin dengan suami dia. Oh, siap pesan macam tu pula. Saya kata macam tu. Ustazah, ramai Ustazah sekarang. Saya bukan kata anti poligami, tapi saya anti sangat lelaki yang tidak jujur. Yang tidak jujur dalam berpoligami itu satu perkara yang mungkar. Itu satu kesilapan. Dia telah mengenepikan hak seorang isteri dalam melakukan pengorbanan yang pelbagai. Lepas tu cerita Ustazah, sekarang orang gaji dia tu Ustazah dah ada penthouse, dah ada orang gaji pula, ada kereta mewah. Sebab dia dah ugut suami ni. Dah ugut. Kalau ni dia akan bocorkan rahsia nak bagi tahu isteri yang pertama yang dia dah kahwin dengan maid apa semua ni. Dia kata siap gini. Itu saya cuma nak selitkan tuan-puan sekalian. Jangan rasa kekayaan sampai boleh buat apa saja sebab duit ada. Sampai hilang nilai moral, akhlak, kejujuran. Walaupun dia orang tak ada duit Ustazah, heran apa tambah isteri sembunyi-sembunyi ni, beli banglo beli tu. Tetapi jika tidak ada barakah, itu dah ada cici tak ada barakah. Hidup yang macam ni, dalam menipu, dalam tak jujur, menyorok-nyorok, hidup tenang tak? Bahagia tak? Mesti hidup dalam ketakutan. Sentiasa takut rahsia bocor, takut kalau anak-anak tahu, anak-anak terasa hati kenapa bapak buat macam ni dekat mak, takut mak ni. Hidup takkan tenang. Orang yang berpura-pura menipu, yang berkhianat, yang tak jujur, hidup memang takkan tenang. Walaupun harta banyak melimpah ruah, ini ciri-ciri hidup ataupun rezeki yang tak barakah. Apabila Allah menarik ketenangan, sepatutnya dia boleh bahagia tenang dengan rezeki yang Allah berikan. Masya Allah. Sebab itu Nabi SAW bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkan apa yang mengganggu hatimu, yang memberikan kegelisahan kepada apa yang menenangkanmu, tuan-puan sekalian. Jadi saya nak tutup ni sebab nak masuk bab zakat ni, tuan-puan sekalian. Kita bila minta dengan Allah, ikat dengan perkataan barakah. Istidraj ni adalah Allah berikan nikmat tetapi untuk meninggikan tempat jatuh. Dia naik satu anak tangga. Naik. Ini disebut di dalam Al-Quran, disebut dalam hadis Nabi SAW. Istidraj. Tentang disebut dalam hadis Nabi bagaimana apabila sampai satu ketika, orang ni dia jatuh, dia akan hancur terus.
Na'udzubillah min zalik. Sebab itu rizki ni boleh pergi kepada dua. Yang pertama rizki yang barakah. Kedua, ia adalah rizki yang musibah. Dan istidraj ni tuan-puan sekalian disebutkan dalam satu Allah berfirman dalam Al-Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit ke jurang kebinasaan dari arah yang mereka tidak mengetahui. Sanastadrijuhum. Ini perkataan istidraj. Maksud Allah tarik, ya, dalam bentuk nikmat, tetapi sebenarnya ke arah jurang kebinasaan. Na'udzubillah min zalik. Tengok ya. Ini daripada hadis Nabi SAW, hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aita Allah Ta'ala yu'til 'abda min ad-dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa inna ma dzalika minhu istidraj." Apabila kamu melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kepada hamba daripada perkara dunia yang diinginkannya, sedangkan dia terus melakukan maksiat kepadanya, maka ketahuilah perkara tersebut adalah istidraj daripada Allah. Istidraj iaitu adalah cara Allah menarik dia ke jurang kebinasaan. Na'udzubillah min zalik. Jadi lepas ni kalau doa minta rezeki, ikat dengan perkataan barakah. Ya Allah, kurniakanlah kepadaku rizki yang barakah berupa anak yang soleh, penyujuk hati, kan, rizki keuangan yang stabil, mampu bayar hutang. Ya Allah, sekian-sekian, mintalah rumah yang lebih selesa. Boleh minta, tapi ikat perkataan barakah. Dan apabila kita belum dapat rizki tersebut, kita rasa tenang sebab kita faham kenapa ya usaha-usaha tak jadi lagi, kenapa berniaga-berniaga asyik bankrupt. Kita pun ingat balik doa kita sebab kita minta dengan Allah rizki yang barakah. Mungkin perniagaan tu kalau berjaya tak barakah sebab tu Allah tak izinkan. Kenapa tak dapat beli kereta impian? Mungkin kalau kita dapat tak barakah, belum masanya lagi. Kenapa anak ni kan minta dengan Allah supaya anak ni penyujuk hati, kenapa anak ni belum berubah? Kita ingat balik doa kita nak minta barakah. Mungkin kalau anak ni jadi baik, kita lupa diri pula. Kita riak, ujub, takabur dan sebagainya. Kenapa suami ni tak berubah lagi padahal dah minta dengan Allah, dah amalkan awaqiah. Kita ingat balik, kita minta barakah. Mungkin kalau suami berubah kan, mungkin ada sesuatu yang buruk akan berlaku. Allah tahu bila waktu tepat Allah nak beri kepada kita rizki yang barakah tu. Jadi sentiasa ikat dia perkataan barakah tuan-puan sekalian. Okey, Masya Allah, minum air sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-puan sekalian, saya ingin mengajak, ni selingan. Sekarang kita nak pergi dah bab zakat ni. Sebab ada masa lebih kurang setengah jam saja lagi. Mengajak tuan-puan sekalian untuk hadir ke webinar yang akan dilangsungkan tinggal 3 hari lagi. Hari ni hari Rabu, Khamis, Jumaat, 2 hari lagi tuan-puan sekalian. InsyaAllah inilah antara pengisian yang kita berikan terbaik sepanjang Ramadan, menghimpunkan 3 orang panel tuan-puan sekalian. Webinar di Amban Ramadan, membongkar ilmu keajaiban dan kemuliaan Ramadan. Mungkin ada orang komen, Ustazah, saya tak dapat tarikh tu, anak baru nak masuk asrama apa semua. Tuan-puan, 3 hari bulan tu, tuan-puan daripada hari ni dah akan dimasukkan dalam satu secret group dan boleh tengok bila-bila masa. Tak semestinya hari Sabtu ni kena tengok. Boleh saja tengok selepas itu. Kan, sehari, 2 hari selepas. Dan insyaAllah webinar ini tuan-puan sekalian boleh tengok ya pada ruang komen, tekan je klik link tu tersebut dan insyaAllah webinar ini akan menyentuh semua ilmu teras. Kan, ilmu fiqhnya, ilmu dari sudut tasawufnya, dan saya sendiri akan menggunakan kitab soal jawab fiqh Ramadan. Ini pun kita dah mula buka dan terhad pada 1000 naskah sahaja. Fiqh Ramadan ni memang terbitan saya sendiri. Siapa nak jadikan kitab ini wakaf pun boleh. Nanti kami agihkan kepada mereka yang tak berkemampuan untuk beli. Subhanallah. Jadi saya akan gunakan buku ni. Jadi apa-apa maklumat boleh tengok. Okey, tuan-puan, Allahu Akbar. Subhanallah. Dia terbalik tu meja. Okey, Ustazah tak buku je, dia tu terbalik. Masuk meja ni tak ni. Sebenarnya tu Ustazah dah minta tambah beli meja. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Sekarang kita tengok balik kepada perbincangan. Tak apa, Syirah, tak apa. Sebab nak kena pusing ni. Allah SWT memberi rezeki kepada semua makhluk. Masya Allah, Allahu Akbar. Dah sejuk sangat dah pula. Okey, memberi rezeki pada semua makhluk. 8 jalan rezeki melalui jalan sedekah, jalan bersyukur. Okey, sedekah ada 2 tuan-puan sekalian. Satu sedekah sunat, satu sedekah wajib. Sedekah sunat yang kita bagi itulah sedekah infak, wakaf, itu sedekah sunat. Sedekah wajib itu zakat, itu sedekah wajib.
Okey, rizki kerana kita bersyukur. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Ini rizki kerana sedekah kan. Allah berfirman, man dzalladzi yuqridullahu, bismillahirrahmanirrahim, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, ila akhir ayat. Allah berkata, siapakah yang mahu memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hati jalan Allah, maka Allah akan lipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rizki kepada rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Okey, kita tengok rizki yang telah dijamin oleh Allah. Kan ini firman Allah, ada rizki yang Allah telah jamin. Binatang tu walaupun dia tak berusaha, tapi rizki tu sampai kepada dia. Okey, rizki kerana bersyukur. Rizki dijamin ni bukan binatang je, kita pun kadang tu kan tengah makan, tiba-tiba tak tahu orang belanja. Ya Allah, rupanya memang Allah dah jamin rizki kita tu. Kan kita duduk kat rumah, tiba-tiba Assalamualaikum, delivery food datang. Siapa yang nak buat surprise dekat saya, boleh kan, cari je delivery food ke apa-apa kat Seremban ni, suruh hantar ke mana Ustazah? Galeri Ustazah Asma. Oh, kalau cari je maklumat tu memang jumpa je, kan. Rizki yang tak disangka-sangka. Sebenarnya dah adalah orang buat macam tu kan, tak tahu tapi dia tulis lakat tu. Nampak tak Ustazah nak suruh surprise. Tak adalah puan, saya saja je, tapi kalau buat betul apa salahnya. Masya-Allah. Sebab kita kat sini ramai. Kadang-kadang saya pun tak termakan orang yang surprise bagi makanan, hantar apa-apa tu, kita kongsi dengan staff kita, ada 60 orang yang buat kerja amal, kerja dakwah. Okey, rizki telah dijamin. Itu yang tak disangka-sangka kan. Ada rizki kerana bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti aku tambahkan nikmat ke atasmu. Ni orang yang selalu bersyukur. Bersyukur kecil, bersyukur banyak, asyik bersyukur je. Jadi Allah akan tambahkan rizki kepadanya. Rizki kerana menikah. Jangan takut menikah, takut kita ni kan seorang pun cukup makan, cukup-cukup je menikah macam manalah. Ini memang disebut di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nikahkanlah, kahwinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang yang layak berkahwin dari hamba-hamba sahayamu, yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurniaannya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Bayangkan, jelas Allah sebut dalam surah An-Nur ayat 32 ni. Jika mereka miskin, orang yang nikah ni miskin, Allah akan memampukan mereka. Ataupun sebenarnya Allah lah yang akan mencukupkan mereka dengan kurniaannya. Masya Allah. Ada rizki kerana anak. Allah berfirman, wala taqtulu auladakum khasyatan imlak, nahnu narzuquhum wa iyyakum, inna qatlahum kana qit'an kabira. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana kami takut miskin. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan jua kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah satu dosa yang besar. Hari ni ramai orang gugurkan kandungan. Sebab apa gugurkan kandungan? Sebab rasa anak dua orang ni pun cukup makan. Ini orang yang dia rasa dia yang beri rizki kepada anak. Sebab tu Allah kata jangan kamu bunuh. Gugur kandungan tu membunuh zuriat tu, tuan-puan sekalian. Sebab rasa tak mampu kan, gini-gini dan sebagainya. Kalau Allah bagi rizki anak, sebenarnya Allah bagi sekali rizki untuk anak tu hidup sampai dia sempurna. Masya Allah. Okay, rizki kerana usaha. Kemudian ada rizki tak terduga kerana takwa. Adik, awak pusing mana tu? Tak apa, fokus di sini saja. Okey, rizki kerana takwa dan lain-lain. Masya Allah, rizki kerana istighfar, macam-macam definisi barakah itu kita dah. Okey, sekarang kita pergi sikit kepada maksud zakat. Berasal daripada kalimah zakat, bermaksud suci dan subur, termasuklah bersih, berkat, berkembang dan baik kepada harta zakat, pembayar zakat dan penerima zakat. Ini yang special tuan-puan sekalian. Ini kita anjuran ni adalah Pusat Kutipan Zakat Pahang. Kalau kita faham pasal definisi, maksud bahasa, dari sudut bahasa ni, maksudnya zakat asal perkataan zakat. Zakat ni kalau kalian tuan-puan tengok dalam kamus bahasa Arab, dalam kamus bahasa Arab, kita akan jumpa maksud zakat ialah suci pertama. Maksud siapa yang mengeluarkan zakat, Allah akan menyucikan hartanya. Hartanya disucikan oleh Allah. Yang kedua, subur. Maksud zakat tu sendiri subur. Maksudnya siapa yang mengeluarkan zakat, hartanya akan bertambah-tambah. Kalau pokok tu subur, kalau kita kata suburnya pokok durian ni, maksudnya adakah sebab pokok tu tak berbuah? Tak. Subur maksudnya berbuah-buah. Jadi harta tu berkembang tuan-puan sekalian.
Zakat juga membawa maksud bersih, Allah akan bersihkan. Kemudian zakat, orang yang keluarkan zakat, dia berkat. Kemudian dia akan berkembang. Kemudian ia akan memberikan kebaikan kepada harta zakat tu sendiri bertambah baik. Kemudian pembayar zakat tu jadi berkat. Kita yang bayar zakat ni pun barakah. Kemudian penerima zakat juga barakah, tuan-puan sekalian. Ramai juga orang yang tanya saya, Ustazah, saya sebenarnya was-was lah pasal bayar zakat. Was-was kenapa? Saya takut ada lagi jumlah yang saya tak bayar. Puan dah pergi ni? Ya, saya pergi dah pusat kutipan zakat, tapi macam sikit sangat dah dia letak. Ini, kalau puan was-was, masa puan bagi infak tu, puan niat zakat je. Ni saya keluar zakat. Habis tu nanti tak dapatlah pula pahala sedekah. Saya kan begini tuan-puan sekalian. Kita kalau niat bayar zakat, sebab kita rasa nak hilangkan was-was, kita sebut je, ini saya bayar zakat ya. Kalaulah sebenarnya dah terlebih, automatik jadi sedekah. Tapi kalau kamu cakap ini sedekah, tapi kamu rasa zakat ni, kalau sebut sedekah, sedekah tak cover zakat. Kan? Sunat tak cover wajib, tapi wajib dia cover sunat. Contoh ada orang, Ustazah saya macam confused lah, saya rasa saya confused berapa solat yang saya kena qada. Saya kata lebihkanlah. Habis tu kalau lebih, kalau sebenarnya saya dah habis qada, dia jadi dapat pahala sunat. Jangan bimbang, solat tu tak akan sia-sianya. Sama juga kita bayar terlebih zakat, tuan-puan sekalian, kalau dah lebih daripada jumlah sepatutnya, automatik jadi sedekah sunat. Tapi zakat itu sendiri adalah sedekah wajib, tuan-puan sekalian. Okey, syarak mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu mengikut syarat-syarat tertentu untuk digunakan kepada golongan tertentu. Okey, kita tengok hukum zakat, fardu ain, wajib ke atas setiap orang Islam yang memenuhi segala syarat-syarat wajib. Saya tanya, air sinar tu, dapat air sinar itu kan? Saya tak dapat. Dapat kan air sinar? Air sinar tu wajib zakat ke tidak? Ustazah Akilah, Ustazah Najwa, wajib zakat tak air sinar tu? Jawapannya wajib bayar zakat. Ramai orang dapat air sinar. Kan separuh dulu dapat kan? 5,000. Sebenarnya 10,000 ya? 5,000. Ada orang dia dapat 5,000, dia pun pergilah beli pulut dakap. Lepas tu dia beli, lepas pulut dakap, dia beli ni pula daun ketum. Lepas tu dia beli apa lagi, macam-macam lah kan. Yang warna kuning macam kunyit tu emas, tuan-puan sekalian. Dia pergi beli emas. Nampak tak di situ? Dia yang terbaik keluarkan zakat. 5,000 tu ambil 0.5% kan? 0.5%. Zakat simpanan berapa persen? Keluarkan dulu zakat tu. Tuan-puan sekalian, kalau yang tu pun tak keluar zakat, beli emas pula. Ustazah, emas saya pakai, Ustazah. Saya pakai. Penuh tu. Habis jari pakai tu. Jari pun dah ujung-ujung dah tu. Kan, sampailah dekat ketiak ni. Gini, sebab apa pakai sampai macam tu sekali? Berat badan asal 50 dah jadi 70 dah. Kenapa pakai ni? Saya nak elak dia zakat. Pakailah banyak macam mana. Dia ada jumlah tertentu, walaupun pakai wajib keluar zakat juga. Wajib keluar zakat. Bayangkan hari ni orang pertama duit dia tak keluarkan zakat pendapatan. Dia tak keluarkan zakat, dia dapat duit duit simpanan dia. Lepas tu dia beli emas pula, tak keluar pula zakat emas. Nauzubillahi min zalik. Okey, mari kita tengok lagi. Fardu ain kata setiap orang Islam memenuhi segala syarat-syarat wajib. Berapa orang tengok sekarang ni? Dalam 2.5K. Campur 2 dalam 2,500. Alhamdulillah. Saya walaupun ceramah seseorang, tuan-puan sekalian, tak ada orang ni kan. Tuan-puan duk alam maya. Tapi saya ceramah macam ada 1,000 depan ni. Dan memang ada 1,000 depan. Semangat tu kan. Nampak memanglah akan macam penat, lelah sikit kan. Tapi puas hati tuan-puan sekalian. Yang penting faham. Saya paling risau kalau saya menyampaikan orang tak faham. Sebab tu jadi terlebih-lebih masa tu. Okey. Tuntutan zakat dalam Islam memang wajiblah. Wa aqimus solah wa atu zakah. Okey, wajib menunaikan salat dan menunaikan zakat. Nabi SAW bersabda, ini dalil kita tak sempat baca. Okey, jenis zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan ke atas setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat tertentu. Boleh dibayar pada bulan Ramadan sehingga pagi 1 Syawal sebelum melaksanakan solat sunat Aidilfitri. Dah ready ya tuan-puan sekalian? Zakat fitrah ini adalah zakat yang wajib dibayar setiap lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang tertentu. Dek, ini wajib yang balik ke anak-anak kecil pun wajib bayar zakat fitrah ni?
Sebab kamu letak syarat-syarat tertentu. Kena detail perkara ni. Dia timbul soalan macam-macam. Lepas tu boleh tak zakat fitrah ni orang lain bayarkan? Jawapannya boleh. Suami dia tunaikan bayar zakat fitrah. Start 1 Ramadan dan berakhir sebelum solat sunat hari raya Aidilfitri. Jawapannya wajib. Berapa biasa jumlah zakat fitrah? Biasa berapa kadar zakat fitrah? RM7 ke? Bukan RM4 lebih? Ikut negeri juga. Yelah, sebab itu kita memang tajuk zakat hari ni. So memang kena detail lah benda tu kan. Sebab ada orang memang tertanya kalau nak keluarkan sendiri kan. Nak pergi ni. Jadi tuan-puan sekalian, zakat fitrah ni subhanallah wajib ibu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi boleh dibayar pada bulan Ramadan hingga pagi 1 Syawal sebelum melaksanakan solat sunat. Jadi 1 Ramadan tu dah start bayar dah. Tapi yang afdal katanya adalah ketika hari Aidilfitri tu. Ada tak penelitian pasal zakat fitrah? Okey, zakat harta. Zakat harta ialah zakat yang dikenakan ke atas harta-harta tertentu dan boleh dibayar pada bila-bila masa. Kadar zakat harta ialah 2.5% daripada jumlah harta. Okey, zakat harta ialah zakat dikenakan ke atas harta-harta tertentu dan boleh dibayar pada bila-bila masa. Apa maksud bila-bila masa ni? Bukan setahun sekali haul dia. Kan zakat harta kan? Ke sekali seumur hidup? Kadar bayaran zakat fitrah mengikut negeri ni ada yang RM5, ada yang macam-macam lah ni, berbeza-beza ni. Mengikut harga beras, Masya Allah. Siapa yang diwajibkan bayar zakat fitrah ni? Tu. Okey, zakat harta adalah zakat dikenakan ke atas harta-harta tertentu dan boleh dibayar pada bila-bila masa. Contoh harta tertentu apa dia? Contoh harta tertentu. Itu zakat emas. Ni zakat harta. 2.5% daripada jumlah harta. Contoh, rumah perlu bayar zakat tak? Harta rumah. Wajib bayar tak zakat harta rumah? Wajib bayar tak harta kereta? Kereta tu harta kan? Rumah tak wajib bayar zakat. Itu adalah kediaman, tempat tinggal. Tapi bagaimana dengan rumah-rumah simpanan? Rumah yang orang buat aset dan sebagainya. Ini kita bagi contoh. Zakat harta ialah zakat yang dikenakan ke atas harta tertentu dan boleh dibayar. Kadar zakat ialah 25% dari jumlah harta. Zakat harta terbagi kepada contoh, kan, zakat wang simpanan. Itu zakat harta. Yang dapat Aisina tu termasuk dalam ni. Zakat perniagaan. Itulah zakat pendapatan. Binatang ternak, tuan-puan sekalian. Kan, siapa yang ternak binatang apa semua tu. Pertanian, Masya Allah. Zakat galian emas, perak dan sebagainya. Masya Allah. Okey, jadi kadarnya adalah 2.5%. Jenis zakat harta, zakat wang simpanan. Ni ada. Zakat perniagaan, pendapatan, binatang ternakan, emas dan perak. Okey, hikmah pensyariatan zakat. Zakat dapat membersihkan hati daripada sifat-sifat. Kemudian lagi, zakat tidak mengurangi harta. Hikmah pensyariatan. Okey, ni tak sempat nak kupas. Doa mencari rezeki yang berkat. Okey, dah habis. Very simple. Very simple sangat pasal zakat tu. Okey, kita nak tutup dengan zakat emas. Sebab ini yang menjadi banyak isu sekarang. Tuan-puan sekalian, ada yang tanya, Ustazah, zakat pendapatan kenapa bayar setiap bulan? Bukankah ada nisab? Nisab ni maksudnya jumlah tertentu. Kemudian ada kadar nisab. Kemudian yang kedua, pusing balik. Kemudian yang kedua iaitu ada kadar, Masya Allah tuan-puan sekalian, satu nisab, satu lagi ada kadar ni. Satu kita sebut nisab, satu lagi kita sebut ada kadar haul. Haul ni tuan-puan sekalian adalah tempoh. Tempoh keluarkan zakat adalah 1 tahun. Jadi ada orang tanya, Ustazah, kenapa zakat pendapatan, kan, kenapa zakat pendapatan kita kena bayar setiap bulan, tolak daripada gaji? Saya nak bagi tahu begini, tuan-puan boleh kalau nak bayar zakat setahun sekali. Cukup bulan 12, lepas tu tuan-puan pun pergi bayar zakat. Nanti pusat kutipan zakat akan kiralah. Kan, bulan 1, bulan 2 sampai bulan 12, berapa jumlah kali 12. Mungkin keluar masa tu 3,000. Dan ketika tu mungkin berat kita nak bayar tuan-puan sekalian. 3,000 nak bayar serentak berat. Masa bulan 12, nak masuk sekolah anak, itu, ini, tiba-tiba tak boleh bayar zakat.
Jadi sebenarnya kita bukan bayar zakat setiap bulan, tapi kita bayar setahun sekali sebab tempoh keluarkan zakat adalah 1 tahun sekali. Zakat perniagaan ke, zakat pendapatan ke, zakat emas ke, zakat apa ke, tempoh bayarnya adalah setahun sekali. Tetapi kerana bimbang berat kita bayar serentak, sebab itu biasa kalau kita pergi ke pusat kutipan zakat, dia akan tanya berapa pendapatan tahunan. Setahun gaji tu kalau campur-campur berapa? Kan? Mungkin keluar 30,000 setahun. Jadi daripada 30,000 tu lah dia akan tolak pula. Dan saya suka nak sebut tuan-puan sekalian, jangan takutlah pergi ke pusat kutipan zakat nak tanya berapa jumlah. Sebab mereka akan ambil kira, dia akan tanya berapa tanggungan. Kan ada tanggung apa, hutang berapa, sekian-sekian. Dia tolak-tolak, dia akan ambil 2.5% sahaja. Dan tolong jangan takut untuk bayar zakat sebab Allah dah janjikan. Siapa yang keluarkan zakat, hartanya akan bertambah-tambah. Hartanya bertambah subur. Dia bisnes akan bertambah maju. Kan? Akan lebih barakah. Tak percaya buat dulu. Sebab itu janji Allah. Itu janji Rasulullah. Daripada firman Allah, daripada hadis Nabi tuan-puan sekalian. Dan siapa yang hari ini bisnes dia tak berkembang-kembang, cek balik. Mungkin sebab Ustazah, saya bisnes online je. Saya jual Mama Sap. Ni contoh je saya bagi. Saya jual Mama Dil, Mama Nap, Mama Teh, macam Mama lah kan. Apa-apalah produk. Saya jual online je Ustazah, kena bayar zakat juga. Kalau tak percaya, pergilah ke pusat kutipan zakat, tanya sendiri. Saya jual online, dia akan tanya berapa pendapatan puan sebulan. Jual online kena bayar zakat juga? Kenalah bayar. Ada pendapatan kan? Ada pula orang yang jawab pada saya, tuan-puan sekalian, Ustazah, saya wajib ke keluarkan zakat? Encik kerja apa? Gaji saya dah 3,000 lebih. Kan? Isi saya dah 2,000 lebih. Saya wajib juga ke bayar zakat? Kenapa tuan tanya macam tu? Saya ni yang, dia jawab, dia cakap kat saya ni yang sebenarnya layak menerima zakat. Saya kata, kenapa pula encik cakap encik layak menerima zakat? Saya ni orang yang banyak hutang Ustazah. Hutang apa encik yang banyak sangat tu? Hutang rumah, hutang kereta, hutang pinjaman peribadi. Kan banyak hutang. Kau orang berhutang ni kan boleh menerima zakat? Saya kata, Encik hutang tu kerana keperluan ke kerana kehendak? Kedua, encik adalah orang yang mampu berhutang. Orang yang boleh menerima bantuan zakat kerana hutang adalah orang yang tak mampu berhutang tapi dia berhutang kerana keperluan. Macam mana Ustazah tahu saya mampu berhutang? Dah lulu pinjaman tu, mampulah tu. Maksudnya bank luluskan encik beli kereta, encik beli rumah, encik buat pinjaman peribadi sebab encik adalah orang layak dan berkemampuan dari segi kewangan untuk membayar hutang. Dan mungkin encik buat hutang tu kerana tamak. Sepatutnya encik mampu beli rumah harga 200,000. Tapi encik tamak, encik beli 500,000. Direct je Ustazah cakap. Saya bukan nak tuduh encik apa-apa. Jadi encik tak boleh mengelak kerana hutang-hutang tu encik kata tak nak bayar zakat. Sebab saya cukup makan je. Sebab encik cukup makan, encik kena bayar zakat. Dan insya-Allah kalau encik bayar zakat terlebih makan nanti. Ustazah, bisnes saya cukup-cukup je Ustazah. Tolak-tolak tu kan sikit je tinggal. Nak bertambah tak saya tanya? Nak semakin berniaga maju tak? Nak. Siapa tak nak? Bayar zakat. Kalau bayar zakat Ustazah makin kurang lah. Itu adalah kalkulator kita. Itu adalah kiraan kita. Tetapi kiraan Allah berbeza. Zakat itu sendiri maksudnya penyuburan. Bertambah-tambah, berganda. Lipat kali ganda. Tak percaya buat dulu. Dah ramai yang datang jumpa saya, tuan-puan sekalian, Ustazah. Sungguhlah Ustazah, dulu saya berkira-kira, saya duduk sedapkan hati, bang kita ni tak wajib zakat sebab cukup-cukup je. Tapi bila saya pergi pusat kutipan zakat, jumlah tak banyak pun Ustazah, dah kira-kira RM50 je. Ada tu Ustazah rupanya dah kira-kira RM20 je. Tetapi Ustazah, lepas daripada kami bayar zakat, perniagaan kami yang kecil tu berkembang. Kan, sekian-sekian. Dulu gaji memang tak naik Ustazah, tapi pelik. Dia kata pelik Ustazah. Saya pelik. Tak adalah lepas saya bayar zakat, tiba-tiba bos saya nak gaji saya 200 ke 300 ke. Kalau kerja kerajaan, tunggulah setahun sekali kenaikan gaji. Tapi dulu sebelum bayar zakat, asyik tak cukup je. Ada je bocor sana, bocor sini. Tapi setelah bayar zakat,
Subhanallah, rezeki sama, jumlah sama tapi cukup, bahkan kami boleh menyimpan. Kami pun tak tahu macam mana. Subhanallah, sebab itu Allah bukan nak mengambil harta daripada kita. Sebenarnya Allah nak menambah-nambahkan lagi rezeki kepada kita. Siapa yang yakin buat betul-betul, dia akan dapat hasilnya. Masya Allah. Tuan puan nikmati Allah sekalian. Okey, saya nak kupas sikit berkenaan dengan zakat emas ni. Jadi kesimpulannya, orang yang berhutang bank banyak-banyak tu tetap wajib bayar zakat. Jangan nak escape. Jangan nak kata. Dan ini bukan sebab ni ustazah cakap macam ni, dia nak banyakkan duit zakat lah tu. Bukan tuan puan sekalian, sebenarnya nak banyakkan duit tuan puan sendiri. Sebenarnya nak menyuburkan dan melipat gandakan rezeki masing-masing tuan puan sekalian. Masya Allah. Okey, sekarang kita tengok zakat emas. Emas yang diwajibkan zakat ada jenis emas tulen, sama ada bentuk jongkong, biji, wang, perkakas, perhiasan, apa saja. Kan, dia buat pinggang mangkuk dia guna emas, wajib bayar. Dia buat perhiasan rumah dia kat dinding kan, Asmaul Husna, dia punya hiasan tu adalah ukiran-ukiran pada emas, wajib bayar. Kan, kerusi dia guna emas, wajib bayar. Tak tahulah dah terlebih sangat duit kan. Ui, kan, Masya Allah. Jadi gelang, rantai, cincin semuanya. Zakat emas terbagi pada dua. Emas pakai. Tunjukkan semua gelang emas masing-masing. Tunjuk. Ada? Ustazah ada ni. Apa tak ada banyak ni? Tak adalah tu apa sikit. Adalah berapa urat, tapi kalau mak saya tegur. Mak saya tak bagi nampak. Dia kata pakai emas tu sorok lah. Tapi bukanlah saya kata tak elok tunjuk-tunjuk tu. Sorak dua tu kan. Sorak dua tu normal bagi perempuan. Itu perhiasan. Tapi kalau dah banyak tu kan, dah menarik perhatian, bimbang kita tak boleh jaga hati kita. Riak, ujub, takabur kan. Bendanya tak payah nak tunjuk-tunjuk sangat. Tapi tu, itu tu, nak tu. Macam tu lah kononnya kan. Subhanallah. Jadi yang makruf tu normal pakai sorak dua. Tapi kalau dah banyak, nampak pula mahal-mahal, besar-besar gerabak tu, sebaiknya sembunyikanlah tuan-puan sekalian. Kita tunjuk untuk apa? Itu jujur dengan diri sendiri. Kita tunjuk untuk apa sebenarnya? Untuk diperlihatkan kekayaan? Untuk riak? Untuk ujub? Subhanallah. Perhiasan tu adalah untuk kita, terutamanya tunjukkan pada suami. Tapi kadang tu balik rumah dia cabut semua. Cabut. Tinggallah, tak ada apa-apa. Bila nak keluar je, sangkut. Nak ikan duri ni, kena pakai yang besar-besar ni. Kan? Na'udzubillah min zalik. Kita bimbang tuan-puan sekalian. Perhiasan tu sebagai satu kebahagiaan, tapi kita bimbang hati kita rosak kerana perhiasan tu. Saya dah takut budaya hari ni memang orang suka pakai besar-besar dan tunjuk-tunjuk. Tunjuk tu untuk apa? Bagaimana suasana hati kita ketika kita memperlihatkannya? Pakai yang tu sikit-sikit, makruf, yang biasa kebiasaan tu is normal. Boleh, tak ada masalah. Kan? Sebab wanita itu perhiasan dia. Emas pakai. Emas yang dipakai sebagai perhiasan walaupun hanya sekali dah tempoh setahun. Emas pakai pun kena keluarkan zakat. Tapi ada jumlah dia. Nanti kita sebutkan. Emas simpan. Emas yang tidak digunakan atau dipakai walaupun sekali dan tempoh setahun. Bagi emas yang bercampur dengan perkara seperti batu permata dan sebagainya dengannya atau emas putih akan dikenakan zakatnya mengikut patusan emas tulen saja. Okey, emas pakai wajib dikeluarkan zakat sekiranya berat emas tersebut melebihi uruf nilai kebiasaan pemakaian setempat. Contoh, kadar uruf bagi negeri Pahang ialah 500 gram. Kadar zakatnya adalah 2.5% dari jumlah keseluruhan nilai emas tersebut. Okey. Ada tak orang pakai emas 1 kilo? Ada tuan-puan sekalian. Kalau emas yang berat tuan-puan sekalian, kan gelang pun dah berat, rantai tu yang padu tu kan berat. Masya Allah. Pasu ni padu-padu, mungkin walaupun dia pakai ataupun dia tak pakai serentak, dia gile-gile tuan-puan sekalian. Dekat rumah dia, dia ada almari laci dia. Bila buka, okey, ni grup gelang. Okey, ni grup cincin. Yang tu memang dia pakai. Walaupun satu kali je setahun. Ustazah, gelang ni saya tak pakai. Sekali je saya pakai tahun lepas. Sebab saya kurang suka. Kan, gini. Saya pakai sekali. Kalau pakai sekali setahun pun dah namanya emas pakai. Emas pakai ni, gabung-gabung, tengok-tengok 2 kilo. Dia kalau bawah 500 gram, ini menurut Pusat Kutipan Zakat Pahang. Negeri-negeri lain berbeza ya. Siapa yang nak pergi tengok negeri lain, sila tengoklah. Yang saya sedang cakap ni ada negeri Pahang.
Kalaulah yang kita pakai tu kan, walaupun gile-gile, kita dah ada dah, hari Isnin pakai yang ni, hari Selasa pakai ni, Rabu pakai ni kan, sebab kesian nanti kalau tak pakai emas merajuk, kita kata kan. Jadi kita gile-gile, walaupun gile-gile, walaupun pakai sekali je setahun, itu dah namanya emas pakai. Kalau jumlah tu lebih daripada 500 gram, wajib zakat emas yang dipakai. Berapa nilai? Jadi nilai tu kita kena bawa lah semua emas tu kan, cukuplah setahun, bulan 12 ke, ataupun kita nak katakan kita bayar zakat. Saya bayar zakat bukan bulan 12, saya bayar zakat pada bulan 3. Jadi setiap tahun bulan 3 saya akan bayar zakat. Tak apalah, ikut kita lah cukup setahun tu bila kan, ikut masing-masing lah nak cukupkan setahun tu bila. Tapi kena buat catatan lah tuan-puan sekalian. Pergilah kedai emas, bawa lah emas tu banyak-banyak tu, pergilah timbang, daripada tu keluarlah jumlah kan. Contoh kalau 1 kilo, mungkin 1 kilo emas berapa Wallahua'alam. Tak apa. Keluarlah 1 kilo emas dalam 200,000 contohnya. Jadi 2.5% daripada 200,000 berapa? Senang ambil 100,000 lah, 2.5% jadi 2,500. Betul ke? 25%. Semua tak pandai nak congak. Dek, 100,000 kalau 25%, 2,500. 250. 400. 100,000. 250 je, bukan 2,500. Tuan-puan sekalian, kalau masuk nilai 100,000, kena bayar zakat 2,500. Janganlah rasa macam alahai, sayangnya 2,500 nak bayar. Dah Allah dah bagi emas 100,000 tuan-puan sekalian. Jangan rasa duit yang kita beli emas tu duit kita. Jangan kita rasa duit yang kita beli emas tu hasil titik peluh kita. Allah beri kita sehat, kita bekerja. Allah bagi orang beli barang kita. Allah yang bagi barang kita tu laku. Allah yang beri kita kudrat tuan-puan sekalian. Jadi kenapalah kita berkira? Kenapa kita berkira tuan-puan sekalian kan, dengan nilai yang kita nak keluarkan zakat? Bahkan nanti lepas kita keluarkan zakat emas tu, bertambah-tambah lagi lah emas kita lepas tu. Bukan emas tu turun daripada langit, rezeki bertambah, boleh beli emas lagi. Dan berbahagialah kita. Sebab apa? Yang kita paling takut tuan-puan sekalian tentang hadis Nabi berkenaan dengan emas. Mana? Hadis Nabi berkenaan dengan emas. Subhanallah. Ini azab orang tak bayar zakat tuan-puan sekalian. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis sahih riwayat Bukhari 1338. Jangan grup lagi, kita nak ambil dah ni tuan-puan sekalian. Tapi saya nak sebutkan sikit lagi tentang zakat emas ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atahu Allahu mala falam yuaddi zakatahu musila lahu maluhu syuja'an aqra." Kan ila akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi terus yang mana? Ustazah tak sempat balik-balik tunjuk yang mana. Sesiapa yang dikurniakan oleh Allah harta dan tidak mengeluarkan zakatnya, ini hadis yang sahih, maka hartanya pada hari kiamat dijadikan seekor ular yang mempunyai 2 taring dan kepala yang tidak berbulu kerana terlalu banyak bisanya. Ia akan membelit dan menggigitnya dengan kedua-dua rahangnya sambil berkata, "Akulah hartamu, akulah simpananmu." Na'udzubillahi min zalik. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya ulang lagi sekali. Nabi SAW bersabda, ni bagi orang yang tak keluarkan zakat ni. Saya nak sebut, kalau nak beli emas 100,000, 200,000 tak ada masalah. Keluarkan zakat, kita akan dapat apa? Harta emas kita tu bersih, suci. Dan Allah akan lipat gandakan rezeki kita. Dan harta kita yang kita simpan itu jadi barakah. Setelah kita mati, emas tu akan dibagi-bagikan kepada anak-anak. Kita pun dapat pahala. Sebab mungkin anak tu daripada emas yang kita tinggalkan tu, dia buat bayar hutang dia, dia akan buat bisnes dia, kemudian mungkin buat belanja anak-anak sekolah. Dapat tak pahala kita? Dapat. Tapi kalau kita tak bayar zakat lah daripada emas yang kita beli tu, daripada duit simpanan kita. Siapa yang menyimpan duit? Ada orang dia tak beli emas, dia suka simpan. Dekat BSN dia simpan, dekat RHB dia simpan, dekat Maybank dia simpan, dekat BSN simpan. Yang bank-bank biasa tu kalau simpan dekat tabung haji memang dia potong zakat setiap tahun. Tapi kalau simpanan bank-bank biasa ni, zakat tu wajib bayar. Simpanan tu selepas kita mati, kalau kita tak bayar zakat masa hidup tuan-puan sekalian, ini dia yang Nabi sebut ni.
Tapi kalaulah simpanan tu tuan-puan sekalian, kita bayar zakat, lepas kita mati, duit simpanan tu akan jadi harta pusaka, akan diagih-agihkan kepada pewaris, kan dapatlah dekat anak-anak, lepas tu sekian-sekian, dapat pahala kita. Tapi kalau kita tak keluarkan zakatlah daripada simpanan kita, daripada pendapatan kita, daripada emas kita, binatang ternak kita, pertanian kita, apa yang kita akan dapat sebagaimana hadis Nabi SAW. Ustazah nak hadis khas berkenaan dengan emas, zakat emas, iaitu Nabi sebut, sesiapa yang dikurniakan oleh Allah harta dan tidak mengeluarkan zakatnya, maka hartanya pada hari kiamat dijadikan seekor ular yang mempunyai 2 taring dan kepala yang tidak berbulu kerana terlalu banyak bisanya. Na'udzubillah. Harta tu akan bertukar seperti ular yang berbisa, berbulu, kepalanya tidak berbulu kerana terlalu banyak bisa. Kepala berbulu sebab terlalu banyak bisa. Harta yang kita tak keluarkan zakat di dunia ni sekarang, ini hadis sahih riwayat Bukhari tuan-puan sekalian. Nabi kata, harta tu akan bertukar menjadi ular yang berbisa sampai bulu, kepala yang tak ada bulu sebab bisa terlalu banyak. Ia akan membelit dan menggigitnya dengan kedua rahangnya sambil berkata, akulah hartamu, akulah simpananmu. Masya Allah. Harta tu akan bertukar. Di dunia jadi satu nikmat, satu kebanggaan, satu keseronokan. Tapi di akhirat kelak kalau harta tu tidak dikeluarkan zakat, akan bertukar menjadi ular yang berbisa, membelit dan menggigit. Lalu ular tu berkata, akulah hartamu dan akulah simpananmu. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi tuan-puan sekalian, berkenaan dengan zakat emas pula, Masya Allah, kita sebut sikit lagi berkenaan zakat emas. Jadi saya tengok ada naik sikit tu kan tuan-puan sekalian. Tadi kita dah buat iklan, Masya Allah. Kenapa infak tabung NGO Sahabat Amal Care yang di-share bukan webinar? Ya, tapi sepatutnya masuk yang pusat zakat lah. Oh, tak bagi. Okey, tuan-puan sekalian jangan lupa ya hadir ke webinar kita, nanti tengok pada iklan. Tapi saya nak sambung sikit lagi. Tapi kita dah iklan dah tadi, Masya Allah, bagi tahu Ustaz. Sebenarnya saya dah iklankan. Okey, satu lagi, emas simpan. Baiklah, wajib dikeluarkan zakat sekiranya berat emas tersebut menyamai atau melebihi 85 gram, 25 mayam, kadar zakatnya 2.5%. Okey tuan-puan sekalian, maksudnya di sini, siapa yang simpan emas, dia tak pakai. Ada ke orang pakai jongkok emas? Kan, jongkok emas buat tali pakai? Tak ada. Ramai orang buat dengan public gold lah, itu gold lah, yang jongkok-jongkok emas tu. Jongkok emas ni wajib keluar zakat apabila jongkok emas itu melebihi 85 gram. Maksudnya lebih rendah. Sebab kalau kita tengok, kalau emas yang kita pakai pada badan, sama ada pakai letak walaupun pakai sekali, 500 gram barulah wajib zakat. Kalau bawah 500 gram tak wajib bayar zakat. Pakailah bertahun-tahun pun. Jadi nak selamat, bawa semua barang emas. Ustazah, macam mana dengan anak-anak? Kan anak, sebab yang beli emas tu siapa? Bukan anak kita. Jadi nak kira emas tu, dia pandai divert. Dia bagi anak, dia bagi ni. Jadi apa-apa yang kita beli tu, setahun sekali ambil emas anak, subang dia apa semua, pergi timbang. Kalau tak sampai 500 gram, tak payah bayar zakat. Tapi kalau lebih 500 gram, wajib bayar zakat 2.5%. Subhanallah. Tapi kalau emas simpan, yang kita tak pakai, ini yang gold bar, mungkinlah emas tu dah ditukar buat kerusi ke, kan tak pakai. Apa-apalah yang tak jadikan perhiasan, maka zakatnya adalah lebih 85 gram pun dah kena bayar zakat. Dan kadar zakatnya 2.5% atas nilai keseluruhan. Jadi kalau di perak wajibkan zakat adalah dari jenis perak tulen. Okey, perak. Kalau itu emas. Kalau perak pula, subhanallah, ada orang pakai perak kan, lelaki pakai perak kan. Jadi perak wajib dikeluarkan zakat apabila beratnya 595 gram. Dan wajib 2.5% daripada nilai keseluruhan perak. Dan kita selalu sebut zakat emas saja wajib bayar. Sebenarnya zakat perak pun wajib bayar. Lelaki pakai, Ustazah kalau emas bagi orang sebagai hadiah kena timbang dan bayar ke? Tuan-puan sekalian, tuan-puan belilah emas pada saya. Macam tu kan. Tuan-puan nak beli hadiah emas untuk Ustazah Asma. Contoh je ni. Kan nak beli pulut dakap ke, nak beli ketum ke, kan nak beli apa-apalah. Nak hadiahkan kepada saya.
Masa tuan-puan beli tu, takkanlah beli lebih 500 gram kan. Tuan-puan beli pada saya, cukuplah yang 100 gram pun dah okey. 1 gram tu berat ke? Berat Berat. 50 gram dah berat Emas 2.5 gram pun dah berat. Cincin lah, 25 gram biasanya cincin. Contoh tuan-puan nak beli emas lah pada saya kan, nak buat delivery, nak buat mengejut. Tuan-puan beli hari tu, tuan-puan beri hadiah pada saya kan, betul kan? Sebab tuan-puan tak payah bayar zakat lah. Tak payah bayar zakat. Tuan-puan tak ada terlibat lah zakat. Tapi saya ni, sebab 2,000 orang bagi hadiah kat saya emas ni, sebab hari ni saya cakap macam ni. Tiba-tiba banyaklah cincin sampailah, gelang sampailah, contoh saja. Dah berkumpul pula pada saya banyak. Yang kena keluar zakat siapa? Saya lah yang kena keluar zakat. Saya tak boleh cakap, ini bukan yang saya beli, ni orang bagi, saya terpaksa terima. Saya tak ada duit nak bayar zakat. Dah kalau tak ada duit, jual lah emas tu, bayarlah zakat yang lain tu. Dah memang zakat emas tu memang duit. Jadi kita beli hadiah pada orang, beratlah kita. Kalau kita beli hadiah, kita kena bayar juga yang hadiah-hadiah tu. Sekarang dah bertukar dah pemilik tuan-puan sekalian. Kan dah jadi pemilikan tu dah kepada orang lain dah. Subhanallah. Jadi dalil orang yang menahan dari bayar zakat emas, subhanallah, azab seksa di akhirat kelak. Masya Allah, ni disebut dalam kitab ni. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakan pada jalan Allah, tak mengeluarkan zakat, maka kabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya, iaitu pada hari dibakar emas, perak dan harta benda itu dalam neraka Jahannam, lalu disela dengannya dahi mereka dan rusuk mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri, oleh itu rasailah azab dari apa yang kamu simpan itu. Tuan-puan sekalian, bayangkan, tadi tu hadis Nabi berkenaan zakat umum hadis. Tetapi bila melibatkan zakat harta emas dan perak, Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang ancaman dosa orang yang tidak mengeluarkan zakat emas dan perak. Allah berfirman, direct Allah sebut tuan-puan sekalian. Jadi kena takut, kena bimbang tuan-puan sekalian. Kerana apa peringatan Allah begitu keras? Kerana betapa ramai orang tidak bayar zakat emas dan perak. Berbanding orang tak bayar zakat perniagaan, orang bimbang takut perniagaan muflis, dia bimbang. Zakat pendapatan, ramai orang bayar. Zakat sekian-sekian. Tetapi yang paling ramai tak bayar zakat adalah zakat emas dan perak. Cuba perhatikan, Allah berfirman di dalam surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah ayat 35. Surah At-Taubah ayat 34 dan 35. Boleh cari. Kan Allah berfirman wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah sampai ayat 34 35 surah At-Taubah. Allah berfirman, dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakan pada jalan Allah, maksudnya tidak mengeluarkan zakat, maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya, iaitu pada hari dibakar emas perak. Hari kiamat kelak, emas perak yang kita pakai di dunia yang kita tak keluarkan zakat akan dibakar, akan dileburkan jadi tembaga yang panas, lalu diselar dengannya dahi mereka. Dahi akan diselar. Kita pernah tengok tak kan, diselar ikan tu, kita selar-selar dia, dan rusuk mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri, oleh itu rasailah azab dari apa yang kamu simpan itu. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi itulah dia tuan-puan perkongsian kita pada hari ini. Mudah-mudahan mendapat manfaat, kan, memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang boleh membebas dan menyelamatkan kita pada azab api neraka. Dan saya ulang lagi sekali, zakat adalah penyucian. Zakat adalah satu proses nak menyuburkan harta. Sekali-kali jangan kita risau, kita bimbang untuk mengeluarkan zakat, kerana tidak akan terkurang. Nabi SAW bersabda, tidak akan terkurang sedekah, sedekah tidak akan mengurangi hartamu, bahkan bertambah-tambah. Itu daripada mafhum hadis Nabi SAW. Nabi sebut tidak akan mengurangi sedekah, tidak akan mengurangi hartamu disebabkan sedekah. Hartamu tak akan berkurang kerana zakat, hartamu tidak akan berkurang kerana sedekah. Bahkan harta itu
Ustazah, kalau emas bagi orang sebagai hadiah kena timbang dan bayar ke? Tak payah, tuan-puan sekalian. Bagi hadiah tak payah timbang, tak payah bayar. Tak payah bayar zakat. Sebab zakat yang perlu dibayar ni, kalau kita simpan sampailah cukup 1 tahun, tuan-puan sekalian. Tuan-puan kena faham, zakat ni ada tempoh dia 1 tahun. Kalau gelang yang kita pakai tu, tuan-puan sekalian, baru 9 bulan, walaupun lebih 500 gram, tak wajib bayar zakat. Tapi kalau kita dah pakai lebih 1 tahun, wajiblah bayar zakat. Pergilah timbang, dah cukup 1 tahun. Tapi kalau beli 8 bulan, lepas tu tak ada duit, dah tak ada duit, kita pun pergi jual, duit tu pergilah buat bayar yuran anak, yang tu tak payah bayar zakat. Faham ya? Zakat ni ada tempoh matang dia. Tempoh matang dia berapa lama? 1 tahun. Betul tak Ustazah Kila semua? Cukup haul dia 1 tahun. Jadi bila cukup 1 tahun, tapi ada orang dia beli emas, kan? Lepas tu cukup 6 bulan, anak nak guna buat belanja, nak masuk universiti, kita pun pergi jual emas tu, pergi gadai ke. Jadi tak wajiblah kita bayar zakat tu. Tapi kalau kita pergi gadai, kan? Gadai tu, berapa duit yang kita dapat tu, yang tu kena bayar zakat. Tuan-puan kalau cukup haul tempoh 1 tahun tu. Jadi pasal bab jumlah apa semua ni, bab teknikal kiraan semua ni, jangan tanya saya dan tak boleh dijawab dalam secara online ni. Tuan-puan bawa lah emas tu, pergilah timbang. Emas ni memang saya dah pegang selebih setahun, kan dapat jumlah, pergilah pusat kutipan zakat. Kau nak timbang kat pusat kutipan zakat pun saya rasa memang ada khidmat tu. Pergi tempat timbang, lepas tu kita kata memang emas ni saya dah setahun lebih dah saya memiliki dia, saya dah pakai setahun lebih, yang itulah wajib bayar. Ada pula nak mengelak, Ustazah saya kan jangan cakap sampai setahun, sebelum sampai tahun saya mesti jual. Tapi tu dapat duit tu, itu duit simpanan tu, duit tu ke puan habiskan segera, saya infak, tak payah dah bayar zakat. Tapi kalau dah tukar, saya tukar Ustazah dalam simpanan sekejap, sebab saya nak elak pada zakat. Mana boleh ngelak-ngelak macam tu. Duit simpanan pun jumlah tertentu kena bayar juga zakat, tuan-puan sekalian. Jadi kesimpulannya, janganlah kita ngelak daripada bayar zakat, sebab tak akan berkurang. Nabi kata tidak akan mengurangi hartamu disebabkan sedekah, lagi-lagi kalau disebabkan zakat. Ustazah, mana lebih afdal, bayar zakat ke bayar sedekah? Sudah tentulah zakat lebih afdal. Ustazah, saya nak juga dapat pahala sedekah, kan? Jadi bulan Ramadan saya nak sedekah banyak-banyak. Tuan-puan sekalian, antara solat fardu di bulan Ramadan dengan solat sunat, pahala lebih banyak solat fardu. Ini jaga solat tarawih, tapi solat fardu tak jaga sembahyang lambat. Sudah tentu amalan fardu pahalanya lebih banyak daripada amalan sunat. Jadi kalaulah kita bulan Ramadan nanti, Ustazah saya kan bulan Ramadan saya banyakkan sedekah, saya hold dulu bayar zakat. Kenapa pula? Bayarlah zakat. Sempurnakan zakat bulan Ramadan, pahala berganda, tuan-puan sekalian. Jadi utamakan bayar zakat. Dan kalau yang tanya Ustazah mana lebih afdal, dah jawab di awal. Paling afdal bayar zakat adalah kepada pemerintah. Pemerintah dah turun kuasa kepada pusat kutipan zakat, Baitul Mal negeri masing-masing. Salah ke Ustazah saya bayar sendiri sebab saya ada adik-adik susah? Tak salah bayar sendiri, tapi tak dapat pahala afdal tu, sah ke tidak? Jawapannya sah. Jadi macam mana nak dapat dua-dua? Pergi pusat kutipan zakat, kata kepada mereka saya nak ambil sebahagian sebab saya nak bagi pada adik-adik saya susah. Boleh tak bayar zakat kepada ibu, ayah, nenek, kepada anak? Jawapannya tidak sah. Itu mazhab Syafi'i kita. Ustazah, mak saya susah, ayah saya susah, saya bayar zakat pada mak ayah? Jawapannya tak sah. Sebab apa? Mak ayah itu adalah tanggungan. Kalau ibu ayah fakir miskin, anak wajib bantu mak ayah. Walaupun asalnya mak ayah bukanlah orang yang di bawah tanggungan anak. Anak tak wajib bagi nafkah ibu ayah. Tapi kalau ibu ayah miskin, anak wajib membantu ibu ayah, wajib. Jadi bayar zakat kepada ibu ayah tak sah. Siapa yang dah bayar zakat pada ibu ayah kena bayar balik. Itu jadi sedekah. Ibu ayah, nenek apa semua. Ustazah, bapa saudara, mak saudara saya fakir miskin, boleh tak saya bagi zakat? Jawapannya boleh. Ustazah, adik-adik saya susah, boleh tak saya bagi zakat? Boleh. Ustazah, makcik, anak makcik tu dah nikah tapi suami dia kena buang kerja hari tu sebab PKP. Sekarang mereka susah Ustazah, kan? Rumah tak boleh bayar, kita tak boleh bayar. Makcik nak keluarkan zakat, ada tanah ada simpanan ada omeh Jadi makcik nak bayar zakat pada anak, boleh? Anak ni dah makcik tak tanggung sebab dah ada suami. Jawapannya tak sah. Anak bila dia dah susah semula, tanggungjawab pada ibu ayah pula menolong. Kalau ibu ayah mampu, ibu ayah tak mampu, cerita lain lah. Jadi anak tu asalnya memang kita menanggung nafkah. Jadi bayar zakat ataupun bayar fidyah kepada anak ke bawah cucu cicit tak sah.
ibu bapa ke atas pun tak sah. Tapi kalau yang kiri kanan, sepupu sepapat, boleh tuan-puan sekalian. Masya Allah. Harap boleh menjawab sikit ya persoalan. Fidyah ni kena bayar tuan-puan sekalian sebelum Ramadan. Siapa yang belum habis puasa Ramadan dan rasa-rasa memang tak sempat nak habis, tengokkan berapa hari lagi nak Ramadan, lepas tu uzurlah pula, lepas tu dia rasa dia tak mampu, wajib bayar fidyah. Kalau meninggal lah dan kita tak bayar fidyah, berdosa besar. Dan kalau siapa yang belum, orang fakir miskin, gugurlah kewajipan dia bayar fidyah. Fakir miskin, gugur kewajipan dia. Kan? Tapi kalau esok dah kaya, bayarlah sebaiknya. Kalau tak bayar pun tak apa. Tapi fidyah ni tuan-puan sekalian, dia bukan asnaf. Fidyah hanya fakir miskin saja. Sebab zakat ada 8 asnaf tu. Ada fisabilillah, ada agharimin, ada mu'allah yang nak lembutkan hati orang ni. Tetapi untuk fidyah, hanya satu kumpulan saja, iaitu fakir miskin. Ustazah, saya bayar fidyah kepada adik-adik saya susah. Boleh? Jawapannya boleh. Boleh tak bayar fidyah guna duit? Boleh. Walaupun ada negeri guna beras tapi guna duit boleh. Ustazah, saya bayar fidyah untuk ibu ayah saya dah meninggal dunia. Saya tak pasti dia orang ada tak puasa yang dia orang belum qada. Jawapannya boleh. Wakilkan. Tolong bayarkan untuk orang lain boleh. Tapi fidyah kena ingat dia hanya asnaf fakir miskin. Ustazah, saya bagi fidyah pada anak yatim. Sah tak? Saya kata sah kalau anak yatim itu miskin. Kalau anak yatim itu kaya, kan ayah dia banyak tinggalkan harta, tak sah. Kalau anak yatim tu duduk di rumah anak yatim yang kaya raya ditanggung oleh yang mulia, tuanku sekian-sekian, rumah anak yatim yang kaya raya, tak sah. Anak yatim miskin boleh. Jadi fidyah ke kafarah ke selesaikanlah sebelum Ramadan. Sebab kita bimbang kerana kita ada hutang tu dengan Allah. Ramadan kita pun tidak berkualiti. Na'udzubillahi min zalik. Masya Allah. Jadi saya rasa dah banyak dah tu kita sentuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Selebihnya hubungilah pusat kutipan zakat. Hubungilah pusat kutipan zakat untuk mengetahui lebih lanjut. Saya mohon maaf kalau ada salah silap. Dan sekali lagi saya nak mengajak tuan-puan sekalian membeli buku Satu-Satu Fiqh Ramadan yang diterbitkan sendiri. Saya Ustazah Asma Harun bergabung dengan Ustaz Muhammad Zulkhairi, soalan-soalan dan juga dengan tim penyidik Ustazah Asma Harun menyiapkan buku Satu-Satu, mengimpulkan 111 soal jawab fiqh Ramadan. Kita boleh tengok finishingnya berwarna-warni dan tulisannya besar untuk memudahkan pembaca. Masya Allah, tuan-puan sekalian, mengimpulkan 111 soalan yang paling popular berkenaan dengan fiqh Ramadan. Maksudnya bukan puasa saja, melibatkan semualah. Kan kalau tengok kepada soal iti tu pun puan-puan tahu. Okey, jadi contoh soalan, sengaja batalkan puasa untuk berjimat. Sebab dia nak jimat suami isteri Ramadan, dia kata sebab kalau berjimat sehari Ramadan kena kafarah 2 bulan berturut-turut puasa, kena bagi nafkah orang fakir miskin makan. Jadi dia buat helah, kan, dia buka puasa, batalkan puasa, dia makan, minum sengaja, kemudian dia berjimat. Jadi wajib tak bayar kafarah. Dan apakah hukumnya? Ada jawapan dalam ni. Sehukum menggunakan alat seduh inhaler semasa berpuasa. Suntikan vaksin semasa berpuasa, onani semasa berpuasa, apa hukum dia? Jadi banyak lagi soalan-soalan yang menarik berkenaan dengan suami isteri, cium, bercumbu dan sebagainya, batal tak puasa dan sebagainya. Okey, jadi tuan-puan sekalian, ini pembelian buku ni adalah satu bentuk infak tuan-puan juga kepada gerakan kerja dakwah dan amal di bawah NGO kami, Sahabat Amal Care. Jadi anda membeli, anda dapat sesuatu, sebenarnya anda juga memberi infak kepada kami. Kami akan manfaat kepada kerja amal, kerja dakwah. Jadi siapa yang nak jadikan buku ini sebagai satu bentuk wakaf pun boleh. Contohnya Ustazah, saya nak beli 10. Satu pos kepada saya, 9 lagi Ustazah agihkanlah kepada siapa asnaf fakir miskin yang mereka tak mampu nak membeli buku. Ataupun tuan-puan nak jadikan hadiah. Ustazah, saya nak beli 20, tapi 19 lagi saya nak minta Ustazah WhatsApp saja untuk postkan kepada kawan-kawan saya. Saya niat untuk hadiahkan. Buku menjadi wakaf tuan-puan sekalian. Sebab lepas kita mati, sama mana orang baca, kita dapat pahala mengalir. Jadi kami uruskan semua post tu. Tak payahlah puan order 20, sampai kat puan 20, puan pula nak kena post. Kan? Ustazah, saya ada adik-adik 12 orang. Saya nak hadiahkan buku fiqh Ustazah tu kepada 12 orang adik-adik. Jadi tinggal lagi bagi 12 alamat, kita post kepada 12 alamat. Itulah dia. Dan saya nak ajak sekali lagi tuan-puan sekalian untuk hadir ke webinar yang akan dilangsungkan 2 hari lagi. Webinar di Ambar Ramadan, membongkar ilmu keajaiban dan kemuliaan Ramadan. Subhanallah, Dr. Aiman Al-Kiti, pensyarah UIA, ulama muda kita Ustaz Muhammad Syahari,
InsyaAllah tuan-puan tak akan rugi. Dan setiap yuran ini juga kami akan manfaatkan kepada kerja amal, kerja dakwah. Okey, siapa yang tak boleh hadir 3 April ni, dia anda boleh hadir pada waktu-waktu yang lain sebab kita tak akan tutup close group tu. Jadi saya untuk webinar ni saya akan guna buku ni. Webinar ni kita akan gunakan buku ni, pilihkan soalan-soalan yang hot, yang paling banyak ditanya. Slot saya pertama iaitu soal jawab fiqh Ramadan. Subhanallah, alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada penganjur Pusat Kutipan Zakat Pahang. Terima kasih ya kepada Yang Amat Berhormat MB Pahang dan Datuk Bandar dan semuanya. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah.